Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Saya Terence Das. Dan juga saya Syuhaidah Arifin. Kami berdua akan bersama dengan anda hari ini seperti biasa selama 2 jam, 8 hingga 10 pagi. Jadi anda boleh ikuti kami di platform media sosial kami sediakan untuk anda. Antaranya di YouTube, di MyClick, di TikTok, di Facebook juga kami bawakan dan kami siaran secara langsung untuk anda ikuti semua perkongsian kita akan bawakan untuk anda hari ini. Ya, terima kasih kepada yang mengikuti kami di TikTok. Tapi janganlah potong-potong. Ikuti sepenuhnya. Okey. Yalah, kalau nak ikuti sepenuhnya kena ikuti pada awal lah ya. Sebab awal-awal ni kita akan kongsi pada anda berita-berita yang terkini dan juga semasa. Jadi pastinya berkenaan dengan berita yang berduka citakan berkenaan dengan pemergian kanak-kanak autisma yang ditemui semalam hilang daripada hari Selasa ya. Jadi semalam ditemui meninggal dunia di sungai berdekatan dengan rumahnya. Kanak-kanak yang hilang tersebut iaitu Zain Ryan Abdul Matin, 6 tahun, ditemui penduduk berhampiran lokasi hilang di apartmen idaman Damansara Damai 10 malam semalam. Dan seterusnya kita kongsikan berita daripada Kementerian MITI yang memberi fokus sektor pelaburan tahun hadapan. Malaysia merekodkan 225 bilion ringgit jumlah pelaburan yang diluluskan bagi tempoh Januari 2023 hingga September 2023. Dan Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata ia merupakan pencapaian terbaik negara berbanding sedekat yang lalu. Dan jumlah pelaburan diluluskan bagi 9 bulan pertama tahun ini mencatat peningkatan 6.6% berbanding 211.0 bilion pelaburan diluluskan bagi tempoh sama tahun lepas. Jadi sudah pasti kita ingin meningkatkan lagi jumlah pelaburan asing yang masuk ke dalam Malaysia untuk tahun 2024 dan sama-sama kita doakan kejayaan kementerian seperti MITI untuk membawa masuk pelaburan-pelaburan asing yang kita perlukan itu. Ya, hari ini kita akan bersama dengan Menteri MITI sendiri untuk kita sama-sama melihat apakah pencapaian yang sudah pun dicapai selama setahun berada di bawah Kerajaan Malaysia Madani. Bersama dengan Menteri seketika nanti dipastikan anda ikuti bersama kami sehingga jam 10 pagi. Juga perkongsian seterusnya hari ini kita nak bawa anda ke Sarawak seketika untuk berkongsi berkenaan dengan infrastruktur pengangkutan di sana. Berita baik untuk perkongsian ini terutama untuk mereka berada di Sarawak, di mana laluan pertama ART. Apa itu ART? Sistem Transit Aliran Autonomi. Dijangka siap hujung 2025 bermula dengan laluan hijau iaitu yang akan melibatkan perjalanan sepanjang 27.6 km dari Rembus ke Rivera. InsyaAllah berkemungkinan dapat dimulakan pada awal 2026. Ada 2 lagi laluan sebenarnya iaitu laluan merah yang menghubungkan Kuching Central dan Pending dan juga laluan hijau dari Pending ke Damai di Santubong. Ya, itulah dia satu yang kita jangkakan akan menjadi mercu tanda baru untuk Sarawak, pengangkutan ART yang mungkin boleh digunakan di negeri-negeri lain seumpamanya yang belum lagi mempunyai sistem pengangkutan awam yang lengkap seperti di Pahang, di Kelantan, Terengganu dan sebagainya yang belum lagi mempunyai sistem pengangkutan yang begitu lengkap seperti mana yang kita dapat lihat di Sarawak sebelum ini. Tapi kini sudah ada 3 laluan yang telah pun dikenal pasti untuk ART yang pertama yang akan siap 2025 nanti. Okey, sedikit perkembangan luar negara kita bawa kepada anda berkenaan dengan konflik Israel-Palestin. Palestin, Gaza dan juga di tepi barat terus dibedil oleh tentera rejim Zionis dan memetik laporan agensi berita Palestin iaitu WAFA. Jurucakap Presiden Palestin Nabil Abu Rudaineh menggesa campur tangan antarabangsa untuk menghentikan pencerobohan yang berterusan sebelum keadaan lebih meruncing, walaupun sebenarnya sekarang ini sudah pun meruncing. Gaza dikatakan antara satu kawasan yang tidak boleh didiami sebenarnya, tiada bekalan elektrik, tiada bekalan air, apatah lagi bekalan perubatan, sistem perubatan yang lumpuh. Jadi pihak Palestin menggesa terutamanya Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB untuk melakukan campur tangan segera bagi menghentikan pencerobohan menyeluruh ini dan menghentikan pertumpahan darah Palestin. Kita dapat lihat bagaimana sekiranya negara-negara lain di dunia melakukan keganasan seumpama Israel ini, mereka sudah pun dilabel sebagai penjenayah perang. Jadi kita di Malaysia sememangnya melabel Israel sebagai penjenayah perang untuk tindakan yang mereka lakukan, namun negara-negara barat, terutama sekali Amerika Syarikat, enggan berbuat begitu dan desakan daripada negara-negara serantau juga
juga daripada negara-negara seperti Sepanyol dan beberapa buah negara di dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu harus didengar oleh Amerika Syarikat untuk kita menghentikan keganasan yang terus berlaku di Gaza sepanjang hari. Terus panjatkan doa anda supaya satu hari nanti gencatan senjata ini dapat dicapai sepenuhnya supaya rakyat yang berada di Palestin, terutama Gaza dan juga tebing barat dapat menikmati kehidupan mereka seperti manusia yang lain. Juga perkongsian di luar negara, kita beralih ke Bangkok. Ini berita yang agak menarik juga sebenarnya, di mana UNESCO akhirnya mengiktiraf Songkran sebagai warisan budaya tidak ketara kemanusiaan. Saya tak pernah pergi lagi Songkran. Dulu nak pergi tapi tak jadi, tak ada rezeki. Orang kata Songkran ni best, dia larian tak silap saya kan? Sebenarnya bukan larian semata-mata, Su. Kalau keluar sahaja pada hari di mana Songkran itu disambut, maka anda bersedialah untuk disimbah dengan air. Okey, disambut dari 13 hingga 15 April setiap tahun, ya. Menandakan permulaan tahun baru di Thailand. Jadi Songkran ni dia punya essence itu air lah, ya. Maksudnya aktiviti yang melibatkan air. Seronoklah selalunya bila ada aktiviti-aktiviti. Tapi yang pentingnya apabila mendapat pengiktirafan UNESCO ni, dia secara tidak langsung akan meningkatkan industri pelancongan di Thailand lah. Jadi orang ramai akan berpusu-pusu bila tibanya waktu Songkran ini untuk melihat kemeriahan dan juga apa yang ditawarkan apabila festival Songkran ini berlangsung. Itu memang merupakan high season di Thailand. Jadi kalau anda tidaklah begitu senang dengan disimbah air oleh orang yang tidak dikenali, maka elakkan daripada keluar daripada hotel ketika sambutan Songkran ini berlangsung. Okey, itu perkembangan pagi ini kita sempat bawakan untuk anda. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini ada banyak topik menarik kita akan bawakan untuk anda. Jangan ke mana-mana. Ayuh rakyat Malaysia, jom kita ke pekarangan Stadium Nasional Bukit Jalil pada 8 hingga 10 Disember 2023 sempena program setahun bersama Kerajaan Madani. Antara tarikan sepanjang 3 hari program ialah penyampaian perkhidmatan secara langsung kepada rakyat, sesi libat urus Kementerian Bersama Rakyat, jualan Mega Madani, Karnival Kejaya, Jabatan Bertuah dan banyak lagi. Ikuti secara langsung Majlis Perasmian Penutupan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 10 Disember 2023 menerusi semua stesen penyiar atau Facebook Live @Malaysia Madani. Maklumat lanjut sila layari www.malaysiamadani.gov.my. Panduan keselamatan elektrik ketika banjir. Jangan guna peralatan elektrik ketika banjir. Pastikan suis utama ditutup. Jangan sentuh peralatan atau kabel elektrik. Simpan peralatan elektrik di tempat selamat. Jangan sentuh tiang elektrik. Elak kawasan yang mempunyai talian elektrik semasa bergerak dalam banjir. Periksa dan uji peralatan elektrik bersama kontraktor elektrik sebelum digunakan semula selepas banjir. Hubungi Tenaga Nasional Berhad di talian 15454 bagi bantuan berkait elektrik.
Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan seterusnya kita akan bersama rakan kita di Selangor FM untuk segmen Selangor Sana Sini. Ya, kita nak bersama dengan DJ Apis dan juga DJ Jin yang sudah pun bersedia di sana dari Selangor FM untuk perkongsian terkini dari sana. Silakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Terima kasih Suhaida dan juga Terence di Selamat Pagi Malaysia hari ini bersama dengan saya Jin Zulkifli dan juga Apis Rizwan. Apis. Ya. Kita bersiaran dekat sesi pagi-pagi ini di Selangor FM 100.9 pilihan tepat dan juga anda boleh dengarkan kami di RTM Klik, like dan juga share kami punya Instagram, TikTok pun kita ada, IG pun kita ada. Kata caranya senang je, Apis. Okey, untuk IG Selangor FM 100.9 sama juga untuk Facebook dan juga untuk TikTok Selangor FM 1009 MHz. Ada megahertz dan YouTube kita pun ada juga Selangor FM _RTM dan jangan lupa juga untuk bersama dengan kami dalam segmen Inspirasi Selangor FM, sarapan terbaik anda macam biasa. Waktu sekarang ini kita ada topik borak pagi. Hari ini kita nak ajak anda borak berkenaan dengan 2023, apa pencapaian terbaik anda? Apis macam cerita dah tadi keluar. Macam banyak aib lah saya dah buka dah kan. Okey, kalau anda nak kongsikan, anda boleh WhatsApp kami 019-330-4425 ataupun boleh hubungi kami terus 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Boleh juga komen kami di Facebook Live. Betul. Kita sedang bersiaran sekarang ni. Dan untuk anda juga, sehari lagi sebenarnya sambutan program setahun bersama dengan Kerajaan Madani. Setahun bersama dengan Kerajaan Madani, diskaun sebanyak 25%. Tambang pergi dan juga balik dekat stesen LRT Bukit Jalil. Sempena dengan program setahun bersama dengan Kerajaan Madani pada 8 esok ni sampailah 10 Disember di Perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil. Jadi anda boleh saja layari www.malaysiamadani.gov.my untuk maklumat lanjut. Sebenarnya ada banyak sekali aktiviti Apis dekat Bukit Jalil sekarang memang tengah pack dengan hokinya, dengan bolanya juga. Betul. Jadi dengan program ni kan. Ini juga jadi ada pelbagai aktiviti menarik. Antaranya kita ada jualan agro madani, jualan mega madani, jualan truk makanan pun ada, larian Ria Madani ni Apis suka. Saya suka yang ini forum perdana ehwal semasa dan juga pelbagai lagi aktiviti. Okey, dia memang suka. Semua kita suka. Betul. Kita semua suka program. Dan itu yang berlangsung dekat perkarangan Stadium Bukit Jalil. Ini pula yang bakal berlangsung dekat Selangor, iaitu Carnival Ban Kenal 2023. Ban Kenal ni memang popular lah, memang terkenal lah dekat Selangor ni. Di mana tempat ada aktiviti memancing, boleh juga naik boat, kita boleh Sabak bernam kelip boleh juga je. Betul, dekat Sabak Bernam. Dan Karnival Ban Kenal ni juga akan berlangsung di Sabak Bernam dengan penganjuran bersama Majlis Daerah Sabak Bernam dan Persatuan Kenu Selangor. Dan karnival yang akan berlangsung dari 8 hingga 10 Disember 2023 ni adalah bagi memperkenalkan Ban Kenal sebagai destinasi eko pelancongan dan bakal menjadi acara tahunan dekat daerah Sabak Bernam. Setiap tahun akan ada karnival ni. Okey, jadi kalau anda nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan program ini, anda kena nantikan pukul 11.30 pagi nanti dalam Jom Ambil Tahu. Kita akan bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Menteri Besar Selangor, bahagian pembadanan untuk tahu lebih lanjut berkenaan dengan program ini, insyaAllah. Okey, jadi sampai di sini saja untuk bersama dengan kami dalam slot seleksi pagi dari Konti Selangor FM. Kembali semula bersama dengan Terence. Silakan Terence. Selamat pagi. Terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan kita di Selangor FM, DJ Jid dan juga DJ Apis. Dan seterusnya kita akan memberikan pencerahan kepada anda berkaitan dengan situasi terkini banjir di Kelantan. Dengan itu kita akan bersama secara Google Meet dengan yang dihormati Encik Jainal alias Zainal bin Madasin dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kelantan. Terima kasih Tuan Pengarah kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Okey, sama-sama Mr. Terence daripada Jabatan Bomba Negeri Kelantan. Tuan Pengarah, mungkin kita boleh ceritakan sedikit tentang keadaan di Kelantan pada ketika ini, di mana amaran-amaran telah pun dikeluarkan dan orang ramai telah pun sedia dimaklumkan tentang banjir yang mungkin melanda beberapa kawasan dan apakah keadaan semasa di Kelantan pada ketika ini, Tuan Pengarah? Okey, untuk makluman Mr. Terence, berapa hari yang lepas kita mangsa banjir ni memang banyak daripada
6,900 orang. Itu 2-3 hari yang lepas. Tapi semalam keadaan cuaca kalau di Kota Baru ni tak hujan. Tetapi hari ini Kota Baru daripada jam 5 pagi tadi hingga sekarang ni masih hujan lagi. Dan kalau kita lihat hari ini kedudukan mangsa banjir di Kelantan ni dia menurun. Dan paras sungai di Kelantan pun dia ada mendata dan juga menurun kerana beberapa hari ini panas. Contohnya hari ini cuma satu jajahan, satu kawasan saja PPS sebanyak 9 buah PPS dibukakan. Jadi mangsa banjir seramai 2,338 dan juga keluarga 756 orang. Ini orang kata jumlah dia dikemas kini hari ini jam 8 pagi. Kalau tuan-tuan lihat dia sekarang dia meningkatlah. Semalam ni kita pagi ni dia meningkat dia menurun daripada semalam. Semalam 2,647. Hari ini pagi ini 2,338. Sorry. Alhamdulillah, jadi ini menunjukkan bahawa keadaan banjir semakin pulih ataupun kembali reda. Namun adakah ada kemungkinan melihat kepada pola cuaca bahawa situasi akan berubah pada bila-bila masa dan taburan hujan dijangka meningkat di beberapa kawasan di Kelantan? Adakah pola cuaca untuk hujung tahun ini menunjukkan bahawa keadaan hujan akan mungkin meningkat di beberapa kawasan, terutama sekali yang pernah dinaiki air sebelum ini? Okey, kalau kita lihat keadaan dan kedudukan suasana di Kelantan ni hujan, kalau di kebanyakan negeri di Kelantan ni masih lagi ada hujan tapi dia tak banyak. Tapi ingat, kita ni baru peringkat fasa kedua, fasa ketiga dan so on lah, masih ada lagi. Jadi di Kelantan ni walaupun kata tak ada hujan, keadaan jumlah PPS dan juga mangsa masih lagi ada jumlah yang begitu ramai. Jumlah sekarang ini 2,338. Ini kerana apa? Di Rantau Panjang contohnya, jajahan Pasir Mas. Kawasan Rantau Panjang ni rumah mereka ditenggelami dengan air yang tenang ataupun temenung mereka kata di sini. Jadi itu sebabnya mereka tak dapat balik di rumah sendiri kerana air itu masih tenggelamkan rumah mereka, dan kita risau juga masa terdekat dan keadaan demikian ada hujan akan datang. Sekarang ni hujan pun tak menentu kan di negeri Kelantan. Itu suasana di Rantau Panjang. Di lain-lain tempat contohnya di Pasir Putih. Pertama kali berlaku banjir di Pasir Putih ada limpahan hujan daripada Besut, daripada Terengganu. Jadi terkena di Kelantan di Pasir Putih. Jadi ini adalah menunjukkan situasi terkini di mana gambar-gambar ini mengisahkan apakah tindakan-tindakan yang terus dilakukan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat. Apakah antara kerahan aset yang telah pun disediakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat atau pengarah untuk bersiap sedia bagi menghadapi sebarang kemungkinan, terutama sekali di kawasan-kawasan yang disebutkan tadi? Okey, kalau Encik Terence nampak gambar ni, ini menunjukkan aset yang kita guna setakat ini kebanyakan lori dan juga boats. Dan dalam masa yang sekarang ni, walaupun keadaan air tu dia tenang, air hujan ni tak naik lagi, tapi kita main peranan membuat pemantauan daripada satu kampung ke satu kampung. Kita dah kenal pasti hotspot kampung-kampung ni. Dan satu masa kita bekerjasama dengan NGOs, dipanggil third force ni, kita menyampaikan sumbangan barang-barang dapur, barang kering kepada PPS yang ada atau orang-orang kampung di kawasan yang terjejas dengan banjir ni, yang kata jauh daripada PPS. Jadi kita kena pastikan mereka. Andai kata berlaku banjir teruk untuk fasa yang ketiga, kita dah bersedia dengan kita punya aset yang lebih orang kata sangat memerlukan seperti helikopter kita, dan kita juga akan dapat bantuan daripada negeri-negeri di Jabatan Bomba di negeri yang di mana di Semenanjung ni untuk dapat kalori mencukupi dan juga yang aset lain lah.
Setakat ni kita guna aset yang sedia ada dan kita juga dapat bantuan daripada negeri berdekatan seperti Terengganu, contohnya Akademi Bomba dah. Dari segi persediaan di dalam PPS itu sendiri, apakah yang terus diperlukan oleh rakyat Kelantan yang terkesan dan adakah NGO dapat membantu, kerana kita sedia maklum ada 1 tahun banjir 2014 di mana berlakunya lambakan NGO yang turun untuk membantu, namun keadaannya menjadi agak huru-hara. Jadi bagaimana untuk NGO yang ingin membantu menyalurkan bantuan yang diperlukan oleh rakyat Kelantan pada saya kalau cakap NGO yang kata yang lepas-lepas tu, NGO ni dia kita berkolaborasi antara Jabatan Bomba dengan mereka. Mereka pun ada matlamat sendiri. Jadi kita boleh sediakan logistik dan manpower kita, sumber keperluan dapur apa semua mereka sediakan. Cuma setakat ni kita berkolaborasi ni dengan just satu pasukan daripada third force yang banyak membantu kita. Kalau di PPS tu semua agensi kerajaan membantu dan kita membantu dari segi pemindahan kepada pusat pemindahan sementara di sana. Jadi setakat ni NGO saya tak nak sentuh banyak dah, tapi ini maksud saya di sini yang sumber barang mentah yang boleh mereka bantu kita untuk salurkan kepada kampung yang memerlukan. Itu satu peranan kita untuk membantu mereka di kampung yang terpencil, yang susah akses ke di sana. Dan di pihak kita pula, kita pantau kawasan tu, kita bantulah mana-mana yang sama ada kalau kerajaan pun nak bagi ke berapa hari yang lepas kemas, Ketua Pengarah turun di Pasir Mas, kita bantu dari segi kita punya kemudahan kita seperti bot kita, kenderaan lori kita. Jadi itu yang kita dapat bantu semua. Sebenarnya kita dapat lihat kebersediaan pasukan bomba dan penyelamat untuk sentiasa membantu di mana jua keadaan memerlukan. Apakah pesanan terakhir Tuan Pengarah kepada rakyat Kelantan yang mungkin sedang menonton siaran ini, yang mana kawasan mereka pada ketika ini mungkin tidak terkesan, tapi mungkin akan ada amaran-amaran yang akan dikeluarkan dari masa ke masa. Silakan Tuan Pengarah. Ya, saya mengambil berat masa musim MTL ni. Kita lalui pengalaman lepas dan yang lepas-lepas lah. Jadi tahun ni pun benda yang sama juga. Monsun Timur Laut atau banjir keadaan di Kelantan ni jangan diibaratkan seperti kita pesta air di sungai kawasan-kawasan yang terkena banjir. Kerana yang kita risau di sana, benda-benda yang tak diingini berlaku kan. Mungkin benda yang orang kata mencederakan mereka, benda yang orang kata ular dan lipan ke, dan pastikan juga benda kalau kawasan yang kena banjir ni alert kepada media massa Malaysia, itu penting kan. Dalam keadaan demikian kita tak boleh kop semua, tapi kita di peringkat Jabatan Bomba dan semua agensi sebelum banjir pun kita ada buat persiapan untuk pindahkan mereka lebih awal di PPS. Jadi itu kita mengharapkan daripada masyarakat setempat alert dengan arahan hal daripada pihak-pihak tertentu, media massa, dan di pihak kita juga kita pantau dari masa ke semasa di kawasan-kawasan yang orang kata hotspot kita. Yang orang kata ramai mandi-mandar di sana, kita tegur dia. Kalau boleh kita cuba elakkan berlaku tidak diingini. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Yang Setia Jainal Ilyas Zainal bin Madasin yang merupakan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kelantan. Terima kasih Tuan Pengarah kerana sudi bersama kami. Sama-sama Mr. Terence. Terima kasih Tuan. Dan seterusnya kita akan ke Sabah. Majlis Pecah Tanah Empangan Hidroelektrik Ulu Padas di Tenom telah pun dijayakan dan kita akan bersama dengan Muhammad Sharif yang telah bersedia dengan laporannya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cerita Pagi Sabah kali ini kami akan kongsikan mengenai Majlis Pecah Tanah Empangan Hidroelektrik Ulu Padas dan Skim Bekalan Air Ulu Padas, yang mana sebentar sahaja lagi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menyempurnakan upacara pecah tanah pada pukul 9.30 pagi nanti. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Empangan Hidroelektrik Ulu Padas dan Skim Bekalan Air Ulu Padas ini, kita terus saja bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Energy Corporation, Datuk Azmir Abdul Rahman. Selamat pagi, Datuk. Selamat pagi, Syafif.
Okey, Datuk mungkin boleh jelaskan sedikit mengenai empangan hidroelektrik Ulu Padas dan skim bekalan air Ulu Padas yang akan disempurnakan Menteri sebentar saja lagi. Okey Syafif, sebenarnya majlis pada hari ini adalah berkenaan dengan pembinaan cadangan hidro empangan elektrik berkapasiti 187.5 megawatt dan di mana sebentar saja lagi pencatanan akan dibuat oleh Perdana Menteri dan Ketua Menteri Sabah. Dengan adanya majlis ini, maka diharapkan perjalanan projek ini akan berjalan lancar. Kita mengharapkan bahawa projek ini akan siap pada 2029 dan insya-Allah pempangan ini juga akan dapat menampung 15% daripada keperluan tenaga di negeri Sabah. Datuk, mungkin bagaimana hidroelektrik itu berfungsi sebagai jana kuasa dan manfaatnya kepada penduduk Sabah? Okey Syafif, itu senang saja. Hidroelektrik ini kita menggunakan kuasa air untuk menjalankan turbin supaya kita dapat menjana tenaga untuk elektrik untuk penduduk di Sabah. Dan selain daripada itu, kegunaan empangan kita akan kajian sedang dibuat untuk membuat skim bekalan air untuk penduduk pantai barat di Sabah dan khususnya di Sepitang dan di Kota Kinabalu supaya empangan ini boleh dimanfaatkan bukan saja untuk elektrik dan juga air. Baik, apakah saranan Datuk kepada penduduk Sabah untuk memelihara empangan hidroelektrik ini agar manfaatnya dapat dinikmati secara berterusan? Syafif, seperti yang saya cakap tadi, di mana kegunaan antara lain adalah untuk bekalan air dan juga elektrik. Jadi maka kita sebagai rakyat Sabah, kita perlu menjaga kebersihan sungai-sungai kita dan memastikan tadahan air yang cukup supaya empangan ini mendapat takungan air yang mencukupi untuk masa hadapan. Terima kasih Datuk. Terima kasih Syafiq. Sekian perkongsian Cerita Pagi Sabah daripada saya Syafiq Syarandini. Untuk anda semua teruskan menonton Selamat Pagi Malaysia kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Syarif dan kita akan terus berlintas langsung semula sebentar lagi ke Sabah untuk Hari Penjaja dan Peniaga Kecil 2023. Tapi sebelum itu, kita bawakan ke studio seorang tetamu yang tidak asing lagi yang telah pun menjelajah ke 20 buah negara dan mendalami 200 jenama perfum antarabangsa. Siapakah beliau? Kita saksikan intro ini. Beliau tak lain dan tak bukan pengasas Iba Perfume sendiri yang telah pun bersama kami di studio, Encik Ahmad Iqbal. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Sama-sama, terima kasih. Lama kita tak bersiaran sama. Lama kita tak bersiaran bersama. Wah, pagi-pagi pegang cek ni apa hal ni? Ini sebenarnya, Assalamualaikum dulu tuan-puan yang sedang menonton. Mungkin kita beranggapan barulah, ada yang baru tengok je. Jadi di tangan saya ni adalah untuk hadiah bagi pembeli yang terawal. Jadi pembeli pertama akan bagi RM1,000, kedua akan bagi RM500 dan pembeli ketiga akan dapat RM300 dan saya akan pilih lagi dalam 50 orang untuk menerima wang tunai. Jadi jambangan wang tunai ni dan ada dah kita bagi dalam 10 orang dan hari ini juga saya akan umumkan untuk yang menerima bagi sesi yang sebelum ini. Untuk pembeli minyak wangi terawal. Jadi tuan-puan, paling penting adalah simpan dulu nombor telefon tu yang tertera 019 9500 IBA Perfume. Jadi saya bacakan untuk pembeli 3 orang ni, nanti boleh hubungi saya juga. Yang pertama adalah Hafsah binti Musa, kedua Abdul Kahar dan yang ketiga Ahmad Az-Zaidi. Dan kita tak lupa juga untuk 40 orang terawal, tetap saya berikan hadiah beg tangan bagi 40 pembeli terawal dengan pelbagai desain. Jadi minyak wangi kali ini sebab sempena dengan edisi yang baru yang jaranglah saya bawakan di sini. Jadi tuan-puan perlu ambil nombor telefon sebab stok juga terhad dan kita akan postkan pada minggu inilah kesemuanya. Jadi apa yang dinyatakan tadi saya merupakan
merupakan pengasas minyak wangi dan telah pun pergi ke lebih 30 negara dah sebenarnya. Tanpa kita sedar. Sebab yalah, bulan lepas saya dah pergi ke Jepun dan pada beberapa minggu lepas pergi ke Korea untuk mendalami juga tentang minyak wangi, pergi ke kilang-kilang antarabangsa dan akan datang akan pergi ke Paris juga dan adalah negara lain seperti di Dubai, di Shanghai, ke Jepun juga beberapa kali dan Singapura, Indonesia, Thailand, negara Arab juga untuk mendalami tentang minyak wangi kerana bagi saya kita perlu belajar dan bagaimana saya mengumpulkan sehingga lebih daripada 200 jenama minyak wangi antarabangsa yang saya beli ada yang 2,000 satu botol, 3,000 ringgit satu botol itu sebenarnya bukanlah satu hobi lagi. Saya rasa itu adalah cara saya untuk mendalami bagaimana menghasilkan bauan yang boleh dipakai untuk lelaki dan juga wanita yang tidak memeningkan kepala dan boleh pakai untuk orang Muslim. Jadi untuk edisi IBA juga yang terbaru juga kita buat di antara kilang yang terbesar. Pastinya kita ambil di Holland di antara kilang yang terbesar di dunia juga dan dihasilkan oleh 3 orang pakar perfumer. Dan ini sebenarnya lebih mahal tapi saya jual dengan harga yang cukup murah untuk lelaki dan juga wanita. Kedua-duanya boleh pakai lelaki dan juga wanita. Jadi bagaimana pula tentang harganya? Tuan-puan nanti cepat-cepat ambil gambar poster sebab yang pertama kita akan bagi hadiah wang tunai. Jadi ini edisi yang baru yang biasa jarang saya bersiaran. Jadi 2 botol ini yang boleh pakai untuk lelaki dan juga wanita ni adalah RM170 dan dapat lagi hadiah beg tangan hanya kepada 40 orang terawal saja. Jadi beg tangan ini hanya kepada 40 orang terawal, pembeli terawal. Jadi cara untuk dapatkan hanya WhatsApp saja dan ambil gambar poster yang tertera sekarang ini dan WhatsApp bagi tahu saja nak order IBA perfume di nombor sangat senang ingat 019 9500 9,500 seperti yang tertera di skrin anda sekarang. Betul. Jadi, apakah kelainan lain daripada yang lain yang dibawakan oleh IBA perfume berbanding dengan jenama lain pasaran? Pertama, jualan IBA sepanjang 8 tahun kita tak ada ejen, tak ada stokis, hanya secara retail, jualan secara direct saja sampai sekarang dan kita adalah menggunakan limited edition lah. Jadi bila pakai tak sama dengan lain dan yang kedua memang kita buat ini sijil yang menunjukkan bahawa kita buat untuk custom untuk IBA saja yang membuktikan bahawa kita tak sama dengan yang lain dan kalau tuan-puan tengok sendiri saya sangat mementingkan bauan itu tidak pening kepala sebab ramai orang kita agak alergik pada bau dan sensitif pada bau dan boleh pakai lelaki dan juga wanita. Itu paling penting. Jadi tuan-puan kalau nak itu hadiahnya lah yang paling berebut kena cepat-cepat WhatsApp saja. Kalau hubungi tak sempat nak jawab. Jadi yang tertera juga adalah penghantaran untuk 1 jam permintaan. Yang penting tuan-puan kalau nak dapat hadiah beg tangan kena cepat-cepat WhatsApp sahaja. Bagi tahu saja nak order IBA perfume hanya 40 orang terawal akan menerima hadiah beg tangan. Dan ini kita akan postkan segeralah. Barunya ada berlaku sedikit kelewatan saya dah maklumkan dan ini minggu ini kita postkan dengan kadar segera RM170 2 botol minyak wangi EDP 50 ml untuk setiap botol dan boleh pakai untuk lelaki dan juga wanita. Itu paling penting dan saiznya lebih besar lah daripada sebelum ni, kotak yang lebih cantik juga. Jadi nak dapat hadiah beg tangan ini pelbagai design kena cepat-cepat WhatsApp saja. Sekarang ini bila muncul poster terus WhatsApp bagi tahu nak order IBA perfume. Sekarang ni dah bertubi-tubi dah WhatsApp dah masuk dah. Itu dia memang di depan saya masuk beberapa mesej tanpa disedari ya. Jadi ingin kita tanya juga kenapa bagi hadiah ni hari ini? Kenapa bagi hadiah walaupun sudah banyak customer kenapa pada detik waktu sekarang ni masih memberi hadiah. Ya betul. Pertamanya sebab saya tahu penonton RTM ni mereka setia menonton sampai 10, 15 tahun, 20 tahun daripada zaman muda sampailah ke dewasa semua kan. Jadi saya rasa tidak salah untuk kita memberikan hadiah. Tapi dulu saya bagi semua orang. Kalau 300 orang beli 300 lah saya bagi. Tapi untuk kali ini saya terpaksa limitkan hanya kepada 40 orang terawal sebab sejujurnya saya pernah mengalami kerugian kerana membeli hadiah terlalu banyak sebab beg ni bukan satu benda yang murah juga hadiah yang kita berikan. Itu yang berbeza dengan produk yang lain. Kita bagi hadiah yang special. Jadi saya rasa ini peluang yang
cukup baik, tuan-puan kena ambil peluang. Dan saya kalau nak bagi hadiah saya saja tu kan susah. Jadi saya berhubung dengan customer untuk berikan hadiah. Jadi yang penting sekarang ini ambil nombor telefon dan WhatsApp untuk mendapat hadiah yang terawal untuk pembelian, dan kita akan umumkan dengan kadar segera. Dan bukan senang untuk mengumpulkan sehingga 200 jenama minyak wangi di luar negara. Saya pergi ke banyak negara kan semua, kerana nak menentukan bawaan itu bukan mudah. Dan saya sendiri, walaupun saya berniaga sepanjang 8 tahun, saya tak boleh katakan bahawa saya seorang pakar. Dan kerana pakar perfumer boleh menghidu 150 jenis bawaan pada masa yang sama. Wah. Dan salah satu inspirasi saya ketika saya berada di Dubai selama 9 hari di antara hotel yang termahal, termewah juga di dunia, di Atlantis, saya melihat banyak minyak wangi dijual dan ada yang sampai RM4,000 sebotol kecil, dan di situ saya terinspirasi untuk menghasilkan untuk IBA di Malaysia dengan bawaan yang special. Dan tuan-puan, jangan risau, bawaan itu saya dah belajar dan banyak mendalami untuk menghasilkan sesuatu bawaan. Jadi yang penting tuan-puan cepat-cepat buat bayaran sementara masih sempat ini. WhatsApp dah betul-betul dah masuk banyak. B2B. Betul. Memang laju. Kita real talk sikit. Apakah cabaran yang pernah dihadapi oleh Iqbal sepanjang menjalankan perniagaan ini? Pertama, bila yang paling mencabar bila permintaan tinggi sehingga berlaku kelewatan, orang menganggap ini adakah scammer, orang takut kan. Tapi saya sepanjang 8 tahun sebenarnya tak ada isu tu. Dan saya pun dah berhubung banyak dengan orang kan, dan muka saya di mana-mana. Dan kedua, permintaan tinggi pun bahaya juga, dan kedua nak mencari kilang yang betul-betul lah, sebab saya menjual dengan limited edition yang takkan sama dengan yang lain. Dan untuk mengekalkan bisnes bukan satu perkara yang mudah. 8 tahun saya bersama di TV juga tanpa pemodalnya, daripada awal, daripada kosong juga kan, nak melayani customer juga dengan satu cabaran. Dan bagi saya, dan tuan-puan, kalau tuan-puan tahu, nak bagi hadiah beg ni sebenarnya satu cabaran. Sebab bila saya bagi hadiah biasa, orang tak nak, orang nak beg juga. Nak beg juga. Jadi itu yang paling penting. Tuan-puan takkan sama dengan yang lain, dan nak memastikan bawaan itu tidak hapak, tidak pening, dan juga bagi yang merokok tu, dia akan blendkan dengan badan kita, dia takkan bawaan yang macam keras begitu kan. Jadi yang penting nak dapatkan 40 orang terawal tu, kena cepat-cepat WhatsApp. Bila muncul saja poster ataupun nombor telefon di bawah tu 019 9500, WhatsApp sahaja. Kalau hubungi saya tak sempat nak jawab. Jadi sekarang ni pun memang WhatsApp banyak, betul-betul. Kena cepat-cepat WhatsApp. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Bukan saja jambangan wang menanti anda, tapi kita juga ada beg tangan yang akan diberikan kepada 40 yang terawal. Jadi segerakan untuk menghubungi Iba sekarang juga, di mana nombornya telah pun tertera. Screenshot kalau takut terlepas, kalau yang menonton di TikTok dan sebagainya, viralkan, kerana ini adalah peluang yang sangat istimewa. Berapa hari promosi ini akan berterusan? Biasanya sampai pukul 12 macam tu je. Sampai pukul 12 hari ini je. Biasanya macam tu. Dan sebab kita nak dapat yang terawal. Dan juga ada satu ni seorang doktor yang merupakan mengumpul minyak wangi yang sangat banyak, dan beliau sebenarnya lebih berjalan lebih banyak negara berbanding saya kalau ikutkan. Dan saya kagum dengan beliau, dan beliau sekarang daripada memakai ribuan ringgit, sekarang berubah untuk pakai IBA RM170 saja, 2 botol dapat, lelaki dan juga wanita. Dan kita nak tengok apa kata pengguna. Jadi sambil-sambil menonton apa kata pengguna, yang penting ambil nombor telefon untuk WhatsApp sekarang, bagi tahu saja nak order IBA perfume. Itu kena cepat. Baik. Jadi kita tengok apa kata pengguna ni. Okay, I dah biasa pakai perfume jenama yang mahal gila, yang ribu-ribu. Tapi lepas I jumpa Iba perfume ni, I dah tak pandang dah yang lain. And as a doctor myself, yang jumpa ramai orang in my daily life, I make sure to jaga my image, and one of it is to make sure that I smell great, so people will be more confident to be around me. And sometimes they even ask me, my own patient, dia cakap, "Doktor, you pakai perfume apa? Sedapnya, mesti mahal kan?" I cakap, tak adalah, I pakai Iba perfume je. And then sometimes kita penat kerja kan, biasa balik rumah dah busuk-busuk kan, tapi bila pakai Iba ni, balik rumah pun still wangi, I basuh baju pun still wangi. I tak reti nak explain macam mana bau dia ni. Bau dia memang sangat premium. Sometimes I pakai yang lelaki punya juga, tapi korang memang kena try, sebab bau dia ni susah nak describe, and tak tahu kat mana nak cari bau yang premium macam ni. Wish we had smell-o-vision so we can show you how it smells. Silakan.
Okey, kita ada beberapa saat saja lagi untuk ambil nombor telefon. Sekali lagi saya bagi tahu sesiapa yang nak order IBA perfume, untuk kali terakhir saya bagi tahu boleh ambil poster beberapa saat saja muncul di WhatsApp 019 9500. Jadi 40 orang terawal untuk menerima hadiah beg tangan. 2 botol RM170 boleh pakai lelaki dan juga wanita, sudah semestinya mesra muslim, dan 40 orang terawal saja akan dapat hadiah beg tangan. Jadi WhatsApp di nombor 019 9500. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan seterusnya kita akan ke Kedah di mana usahawan berjaya memotivasi usahawan lain di Kedah. Ceritanya bersama dengan rakan kita Rashid yang telah pun bersedia di sana. Silakan Rashid Jalil. Terima kasih Angga Sapuri. Saya kini berada di Pendang, iaitu di sebuah kilang yang mengeluarkan produk yang berasaskan makanan. Dan bersama-sama saya ketika ini ialah pengurus besarnya, iaitu seorang usahawan muda. Saya perkenalkan Muhammad Muhaimin Syahrini. Baiklah Tuan, mungkin Tuan boleh jelaskan sedikit dari segi pengurusan di kilang ni. Pertama sekali kita ada pelbagai departmen lah. Departmen pengurusan. Untuk pemasaran ni kita ada departmen marketing, lepas tu accounting, dan kita ada barisan production line. Itulah, ini yang membantu membantu kami di sini untuk menjayakan syarikat ni. Okey. Apakah produk-produk yang dikeluarkan di kilang? Untuk kilang yang di sini kita mengeluarkan kicap istimewa, kicap lemak manis, cuka dan sos cili pedas. Dan produk terbaru kita adalah kari ikan, rempah ratus lah, seperti kari ikan, kari daging, kurma, kunyit dan makanan dalam tin seperti sardin. Dan insya-Allah kita akan memperbanyakkan lagi produk-produk kita, insya-Allah. Dari segi pasaran macam mana pula? Untuk pemasaran ni, kita pemasaran direct kilang, yang mana kita ada lori kita setiap hari akan keluar untuk retail dan kepada untuk hypermarket lah. Kita ada trailer untuk kita hantar kepada hypermarket lah. Okey. Setakat ni katanya ada lebih 100 orang pekerja ya. Bagaimana Tuan boleh mengawal lah, handle pekerja-pekerja Tuan ni? Okey, macam saya cakap tadi lah, kita mempunyai banyak barisan yang di belakang kita. Untuk dalam production kita ada barisan production line, macam itulah. Untuk setiap mereka memulakan kerja mereka, yang mana kita akan buat satu taklimat ringkas lah, taklimat ringkas. Dan kita adakan juga macam selepas asar kita adakan juga pembacaan taklim. Okeylah, kalau Tuan melihat sekarang ni ramai usahawan di luar sana yang berminat dengan bidang keusahawanan ni ya. Jadi Tuan sendiri mempunyai pengalaman dalam bidang keusahawanan, mungkin ada nasihat kepada mereka. Saya menyeru kepada semua anak muda, kita sentiasa committed dengan kerjanya kita. Kita jangan putus asa, dan yang mana kita kena sentiasa bersemangat di dalam kerja kita. Kita kena tanamkan niat-niat murni yang mana kita fisabilillah untuk mencari rezeki untuk bawa balik kepada keluarga sendirilah. Maknanya satu hari nanti mereka juga akan boleh berjaya kan? Ya, insya-Allah. Okay. Baik, itu dia tadi salah seorang usahawan muda yang mengendalikan syarikat di Pendang ini, iaitu Muhammad Muhaimin Syahrini. Untuk itu kembali ke Angsapuri. Silakan. Terima kasih Rashid yang telah pun memberikan laporan itu tadi kepada kita. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, ingin saya mohon maaf kepada rakan-rakan di Tenom Sabah. Saya ingin mohon maaf kerana silap menyebut Tenum tadi. Kepada rakan-rakan kita di Tenom Sabah, tahniah, anda kini mempunyai sebuah empangan hidroelektrik dan kita mendoakan yang terbaik untuk rakan-rakan kita di sana. Jadi seterusnya kita akan meninjau sekitar sambutan Hari Agri Commodity Negara 2023. Sambutan
sambutan Hari Agri Komoditi Negara merupakan inisiatif Kementerian Perdagangan dan Komoditi selaras dengan ekonomi madani dalam meneruskan aspirasi untuk kemakmuran ekonomi di bawah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah sebagai pejuang sektor agri komoditi. Jadi kita bersama dengan Akma yang telah pun menyediakan pakej ini untuk memberikan seimbas lalu sekitar sambutan Hari Agri Komoditi ini. Silakan. Bertempat di Putrajaya International Convention Centre, berlangsungnya pelancaran sulung Hari Agri Komoditi Negara 2023 yang disempurnakan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Perdagangan dan Komoditi Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah Yusof dalam usaha mengiktiraf sumbangan pemain industri dan pekebun kecil. Dengan tema memacu kemampanan agri komoditi negara, objektif utama HAKN adalah untuk menghargai jasa rakyat Malaysia yang terlibat dalam membangunkan sektor agri komoditi di semua peringkat selain mewujudkan platform perkongsian maklumat serta percambahan idea baru. Sambutan HAKN merupakan inisiatif oleh Kementerian Perdagangan dan Komoditi selaras dengan ekonomi madani dalam meneruskan aspirasi kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan rakyat di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah yang dilihat sebagai pejuang sektor ini di peringkat multinasional. Okey, sudah tentu peranannya cukup besar. Saya masih ingat lagi apabila Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana bila datang ke kementerian ini membawakan satu mesej bahawa apa-apa isu, apa-apa cabaran dalam sektor agri kita harus menepani dengan cara yang bijaksana. Sebab itu Yang Amat Berhormat sendiri telah pun mengetuai rombongan ke Brussels di mana seperti mana yang semua sedia maklum kita menghadapi cabaran yang besar kepada EUDR iaitu European Union Deforestation Regulation. Jadi kita membawa suara-suara kita, suara-suara negara producer pengeluar sawit misalnya untuk kita memaklumkan status terkini apakah yang berlaku, apakah kesannya sekiranya EUDR itu dilaksanakan di negara mereka. Kerana ia secara tidak langsung ataupun secara langsung memberi implikasi yang besar kepada pemain industri di Malaysia, terutamanya pekebun kecil. Terbukti sejak setahun kerajaan madani di bawah portfolio Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah, beliau mampu menonjolkan visibiliti dan imej KPK sebagai kementerian melalui kunjungan serantau ke China, Kenya dan Belgium sekitar tahun ini. Sebab itu hari ini kita adakan Hari Agri Komoditi untuk kita himpunkan semua pemegang taruh kita daripada mereka yang besar yang terlibat dalam sektor penghilangan, sektor perdagangan, termasuklah pekebun-pekebun kecil kita di mana kita libatkan bersama dan di sinilah kita boleh bertukar pandangan, bertukar fikiran di antara semua stakeholder ini tadi untuk kita memikirkan apakah idea-idea baru yang boleh kita buat untuk kita pastikan kita dapat meningkatkan amalan yang lebih baik dan untuk meningkatkan pendapatan industri players daripada pekebun kecil, syarikat-syarikat dan akhirnya akan memberi penambahan peningkatan ekonomi negara kita. Diharapkan melalui penganjuran HAKN, sektor agri komoditi merangkumi sawit, getah, kayu kayan, kokol, lada dan kenaf dapat diketengahkan di peringkat antarabangsa. Okey, baik, demikian tadi kami kongsikan kepada anda rangkuman sebenarnya bersempena dengan Hari Agri Komoditi Negara 2023 yang diterajui sendiri di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Haji Fadilah sebagai antara individu yang memperjuangkan sektor agri komoditi. Dan seterusnya kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di Jabatan Met Malaysia untuk laporan cuaca yang terkini bagi seluruh negara. Dengan itu kita bersama dengan Jabatan Met Malaysia. Silakan.
Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Jabatan Met Malaysia untuk laporan cuaca pada pagi ini. Baik, kita mulakan dengan melihat paparan gema radar pada pagi ini. Keadaan cuaca dilihat baik di hampir keseluruhan semenanjung Malaysia. Namun keadaan hujan dilihat di 1-2 tempat masih lagi sedang berlaku di sekitar negeri Kelantan, Terengganu dan juga perairan negeri Pahang. Keadaan ini melibatkan amaran telah pun dikeluarkan di kawasan berkenaan, iaitu amaran hujan lebat berterusan peringkat waspada melibatkan kawasan yang telah ditandakan dengan warna kuning, iaitu melibatkan negeri Kelantan, Terengganu dan juga negeri Pahang. Amaran ini berkuat kuasa sehingga 8 Disember 2023 dan harus diingatkan kepada orang ramai bahawa keadaan ini amatlah berbahaya, terutamanya bagi mereka yang tinggal di kawasan yang berkedudukan rendah. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada ramalan cuaca di sebelah petang. Met Malaysia menjangkakan untuk keadaan hujan lebat masih lagi boleh berlaku di hampir keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia, bermula daripada sebelah pantai timur dan bergerak masuk ke bahagian pedalaman di sebelah tengah hari. Namun di sebelah petang, keadaan hujan lebih tertumpu di sebelah pantai barat dan juga selatan semenanjung Malaysia. Keadaan hujan ini kita jangkakan boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Baik, seterusnya kita lihat pula keadaan cuaca di sebelah Malaysia Timur pula pada ketika ini. Keadaan hujan lebat masih lagi sedang berlaku di negeri Sarawak sejak daripada malam tadi di sekitar barat dan juga tengah negeri Sarawak. Juga kita dapat lihat hujan lebat masih berlaku di sekitar perairan negeri Sarawak. Keadaan hujan ini kita jangkakan boleh berlarutan sehingga ke tengah hari nanti. Namun di negeri Sabah dapat dilihat di sini keadaan cuaca yang agak baik pada pagi ini dan kekal sehingga ke tengah hari nanti. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada ramalan cuaca di sebelah petang. Met Malaysia menjangkakan untuk keadaan hujan di negeri Sarawak ini akan bergerak ke tengah dan juga utara negeri Sarawak, juga sedikit di bahagian pedalaman negeri Sarawak, dan di negeri Sabah pula kita jangkakan pada petang nanti keadaan hujan boleh berlaku di hampir keseluruhan bahagian, terutamanya di bahagian pedalaman dan juga pantai barat negeri Sabah. Justru itu orang awam dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan peka dengan amaran yang bakal dikeluarkan. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif. Assalamualaikum dan jaga diri. Dia ada blok VIP? Ada lah untuk orang politik, orang-orang kenamaan lah. Untuk orang kenamaan. Okey. Kat situ tak ramai. Adalah warga asing je lah. Mak Saleh pun tu kan. Ya. Orang Melayu kita dia minta aku bilik dia setiap hari nak kena bersih, kena cuci. Hari-hari. Tapi aku tak buat lah kerja tu. Dia suruh cari budak yang boleh mencari budak boleh arbok dia untuk cuci dia, cuci bilik dia. Boleh jadi adik dan boleh jadi abang. Tular rakaman temu bual di YouTube dibuat aktivis pro pembangkang dengan individu mengaku dirinya bekas panduan. Dia mendakwa menghuni penjara Sungai Buloh ketika Perdana Menteri turut sama ditahan di situ.
Lelaki terbabit mendakwa Datuk Seri Anwar menerima layanan istimewa ketika di penjara. Dia turut menuduh berlaku perbuatan songsang di sebalik tirai besi. Semakan pasukan biar betul mendapati dakwaan itu adalah fitnah. Perkara itu dinafikan sekeras-kerasnya Jabatan Penjara. Jabatan itu menegaskan tiada layanan istimewa diberi kepada mana-mana individu. Bilik yang didakwa jadi tempat tahanan Perdana Menteri sebenarnya klinik di penjara berkenaan. Ia diberi atas syur pegawai perubatan. Lokasi itu juga tidak boleh diakses banduan lain. Justru, tuduhan kononnya layanan istimewa diberi kepada Perdana Menteri adalah tidak berasas. Apatah lagi, wujudnya perbuatan songsang. Henti budaya fitnah, amalkan politik matang. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Baik, jangan kongsi kalau tak pasti. Ini memang suatu yang kita sering kali sebutkan di dalam siaran-siaran kita kerana ini adalah penting. Dan seterusnya apa yang kami pasti ialah kita akan ke Sabah selepas. Ya, ke Sabah untuk perkongsian berkenaan dengan Hari Penjajah dan Peniaga Kecil ataupun lebih terkenal dipanggil sebagai HPPK 2023 yang dia akan disambut setiap tahun pada 18 November. Jadi kita nak berlintas langsung bersama dengan rakan penyampai yang sudah pun bersedia di sana iaitu Magdalena Depol untuk perkongsian berkenaan HPPK 2023. Silakan. Azizul, pelakon tambahan. Baik, terima kasih Terence dan Syuhada di Angkasa Puri. Hari pertama Karnival Hari Penjajah dan Peniaga Kecil tahun 2023 peringkat kebangsaan HPPK 2023 berlangsung meriah pada pagi ini dan dijangkakan lebih kurang dalam 300 reruai juga terlibat untuk aktiviti sepanjang 3 hari ini. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan program ini, kita bersama dengan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop, Datuk Iwan Bernard. Baik, terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa untuk pagi ini bersama dengan kita untuk kongsikan berkenaan dengan program pada pagi ini. Baik Datuk, boleh kongsikan berkenaan dengan Karnival Hari Peniaga dan Peniaga Kecil tahun 2023 ini yang sedang berlangsung ketika ini? Ya, seperti mana kita semua maklum, kerajaan telah menetapkan tarikh 18 November setiap tahun sebagai Hari Penjajah dan Peniaga Kecil. Dan pada tahun ini kita adakan dengan konsep karnival iaitu memberi peluang kepada penjajah peniaga kecil berjualan. Dan kita memilih Pekan Dongongon Pinampang sebagai tuan rumah kerana di sinilah ramai peniaga kecil, penjajah berjualan setiap hari, setiap minggu. Dan seperti mana disebut tadi, 300 reruai usahawan kecil mengambil bahagian. Itu belum termasuk kedai-kedai dan pengusaha sedia ada di pasar yang terletak berhampiran dengan lokasi ini. Dan saya ingin menjemput kepada semua rakyat Malaysia yang berada di sekitar daerah Pinampang ini untuk berkunjung ke sambutan Hari Penjajah Peniaga Kecil Kebangsaan tahun 2023 bermula hari ini sehingga hari Sabtu ini. Dan hari ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan tiba tengah hari nanti bersama dengan komuniti penjajah peniaga kecil untuk merasmikan sambutan ini pada hari ini. Dan saya juga ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Majlis Daerah Pinampang dan pejabat daerah Pinampang dan agensi-agensi kerajaan persekutuan dan negeri yang telah membantu menjayakan sambutan HPPK 2023 ini dengan meriah sekali. Okey, baik Datuk, di samping juga hari ini sambutan yang begitu meriah kita nampakkan, difahamkan sebenarnya HPPK 2023 ini Datuk turut dilancarkan ialah pelan pembangunan daerah Pinampang. Mungkin boleh Datuk kongsikan bersama dengan kita. Ya, kita memilih Pinampang ini sudah tentu bukan hanya untuk sambutan HPPK, menghargai komuniti penjajah peniaga kecil, tetapi ianya pada saya serampang dua mata sebagai wakil rakyat parlimen di sini. Kita telah mengadakan kajian bersama dengan Institut Kajian Pembangunan IDA Sabah selama 6 bulan untuk
membangunkan plan pembangunan Penampang 2024-2035 yang mengandungi harapan cadangan-cadangan pembangunan yang diberikan oleh rakyat Penampang. Ianya telah didokumentasikan dan akan dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Ketua Menteri Sabah pada tengah hari ini, dan plan ini merupakan input kita nanti kepada rancangan-rancangan pembangunan kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri, dan tugas saya sebagai wakil rakyat adalah untuk memastikan ia menjadi sebahagian daripada rancangan pembangunan yang akan dijayakan mengikut timeline yang kita kehendaki. Dan inilah antara peranan ataupun sumbangan pertama saya untuk kawasan ini, daerah Penampang, sebaik saja diberi mandat oleh rakyat di sini pada tahun lepas. Okey, baik, sesuatu yang menarik ya Datuk, dan juga di samping penyediaan ruang jualan secara langsung di tapak HPPK 2023 ini, difahamkan juga bersama dengan hujung tahun di mana kementerian turut menjalankan jualan akhir tahun secara dalam talian. Mungkin YB Datuk boleh terangkan berkenaan dengan jualan akhir tahun ini juga? Ya, di bawah kementerian ini, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, kita mempunyai platform jualan secara online iaitu MyMall, dan ramai ataupun banyak usahawan telah mendaftarkan produk-produk dan perkhidmatan mereka di platform MyMall ini, dan kita telah lancarkan jualan akhir tahun pada 1 Disember yang lepas sehingga 31 Januari tahun hadapan. Jadi dia dalam 2 bulan jualan akhir tahun dan jualan awal tahun juga, lebih kurang begitu, di mana kementerian menyediakan voucher penghantaran RM5 untuk setiap pesanan yang diterima. Besok pula, hari kedua HPPK 2023 ini, kita akan mengadakan program onboarding kepada usahawan-usahawan di Sabah ini yang berminat untuk mendaftarkan produk ataupun perkhidmatan mereka di platform MyMall ini. Ianya satu platform yang percuma, dan saya sangat mengaluhkan penyertaan daripada komuniti usahawan dan juga koperasi daripada Sabah supaya sekurang-kurangnya produk dan perkhidmatan mereka juga berada di platform MyMall itu. Dan saya jemput kepada semua rakyat Malaysia untuk menyertai, mengambil bahagian dalam program jualan akhir tahun inilah. Kita browse, layari MyMall, pesan dan terima barangan kita dengan voucher ataupun subsidi yang kita berikan di kementerian. Okey, baik, terima kasih Datuk. Semoga masyarakat mengambil peluang apa yang telah pun disediakan oleh kementerian, dan saya kira itu laporan yang dapat kita kongsikan bersama dengan anda setakat ini untuk HPPK 2023, dan kita kembali bersama rakan setugas di Angkasa Puri bersama dengan Terence dan Syuhada. Silakan. Terima kasih Magdalena kerana sudi memberikan laporan itu secara langsung kepada kita. Dan seterusnya kita akan meninjau setahun bersama Kerajaan Madani. Kementerian Pengangkutan Malaysia adalah kementerian yang akan kita berikan tumpuan pada hari ini. Namun pastikan kalau anda berada di pekarangan Bukit Jalil, jangan lepaskan peluang untuk meninjau pencapaian sepanjang setahun ini bersama dengan Kerajaan Madani. Jadi sama-sama kita saksikan, ini ada sedikit promo kami sediakan untuk anda bersama dengan program setahun bersama Kerajaan Madani akan berlangsung pada 8 hingga 10 hari bulan ini, hujung minggu ini di Stadium Nasional Bukit Jalil. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan, dari budi jadi budaya. Selamat Pagi Malaysia. Hujung minggu ini akan persiaran dari perkarangan Stadium Bukit Jalil bersempena program setahun bersama Kerajaan Madani. Temui kami bermula pukul 8 hingga 10 pagi pada 8, 9 dan 10 Disember 2023. Semangat terus meyakini Malaysia Madani. Setahun bersama Kerajaan Madani, dan untuk itu kita terus saja bersama dengan tetamu kita, Syu. Ya, saja di studio. Ya, kita bersama dengan Yang Berhormat Loke Siew Fook, Menteri Pengangkutan, untuk membincangkan ataupun berkongsi pada anda apakah antara perkara yang telah pun dilaksanakan selama setahun di bawah pimpinan Yang Berhormat Menteri Loke Siew Fook sendiri. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi kepada rakan
acara. Okey, baik. Kita ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan dasar dan juga inisiatif untuk mencapai segala agenda ataupun reformasi pengangkutan sendiri. Bagaimana kalau Wabi boleh kongsikan setakat ini pencapaian ataupun KPI daripada Kementerian Pengangkutan setahun berada di bawah Kerajaan Madani? Ya, yang terlebih dahulu salam Malaysia Madani kepada semua. Kita melihat bahawa yang pentingnya dalam Kementerian Pengangkutan ini, dia merangkumi pelbagai sektor. Sektor pengangkutan darat, pengangkutan udara, maritim dan juga logistik. Jadi tugas dan fungsi Kementerian Pengangkutan ini ialah memastikan bahawa pergerakan orang atau pergerakan manusia dan juga pergerakan barang dan kargo berjalan dengan lancar. Kerana ini merupakan satu faktor yang penting dalam kehidupan harian kita dan juga merupakan satu punca ataupun satu kunci kepada kemajuan ekonomi negara kita. Jadi itu peranan kita. Sepanjang tahun yang lalu ini kita telah pun melakukan beberapa agenda. Yang pertamanya kita nak ke arah pendigitalan perkhidmatan. Umpamanya di bawah Jabatan Pengangkutan Jalan, kita telah memulakan digital road tax ataupun digital license. Walaupun ada lagi beberapa kekangan dan juga kekurangan yang kita hadapi, namun begitu itu merupakan langkah pertama untuk kita ke arah satu sistem ataupun perkhidmatan yang lebih digital, yang tak perlu berinteraksi melalui kaunter dan boleh dipaparkan dan juga perkhidmatan itu boleh diperolehi melalui pendigitalan. Itu merupakan satu proses yang penting yang perlu kita mulakan. Walaupun mungkin ada di kalangan rakyat yang masih belum bersedia ataupun tidak begitu menyesuaikan diri dalam perkhidmatan digital ini. Namun begitu saya yakin bahawa apabila ia dilancarkan dan mengambil masa untuk disesuaikan, lama kelamaan rakyat akan merasakan bahawa itu merupakan satu perkhidmatan yang lebih baik kepada mereka. Yang Berhormat, ketika Yang Berhormat mula menjawat jawatan sebagai Menteri Pengangkutan, seringkali menjalankan spot check, seringkali menaiki sendiri dan menggunakan pengangkutan awam untuk menentukan kelangsungan dan fungsi pengangkutan awam ini. Dan Yang Berhormat banyak menilai kekurangan yang sedia ada dengan cara itu. Sekarang ini Yang Berhormat sudah menjadi menteri untuk sekian lama, mungkin sedikit sukar untuk Yang Berhormat terus beroperasi begitu kerana Yang Berhormat dikenali. Adakah Yang Berhormat mempunyai cara lain, cara yang baru untuk meninjau keberkesanan pengangkutan awam yang sedia ada di Kuala Lumpur khasnya dan juga di seluruh negara? Yang pertamanya, apabila saya kembali menggalas tanggungjawab sebagai Menteri Pengangkutan, antara perkara pertama yang saya pastikan daripada prasarana ialah mereka duduk balik dalam mesyuarat pos kabinet kita, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Prasarana. Beliau diminta hadir untuk mesyuarat pasca kabinet setiap minggu di Kementerian Pengangkutan. Dan antara laporan mingguan yang perlu beliau bentangkan kepada kementerian ialah berkenaan dengan performance ataupun ridership, berapa penumpang setiap hari di setiap laluan. Dan laporan itu bukan saja dari segi berapa jumlah penumpang, tapi kita juga dah tahu berapa train untuk setiap laluan, setiap hari. Dan segala kemudahan yang berfungsi ataupun tidak berfungsi mesti dilaporkan melalui satu laporan itu. Laporan dashboard, mungkin dalam 4-5 muka surat, tetapi itu laporan mingguan yang kita pantau setiap minggu. Selain daripada itu, kita telah pun juga memperkenalkan satu budaya baru dalam perkhidmatan prasarana yang merupakan operator utama semua pengangkutan awam kita di Lembah Kelang, baik MRT, LRT, monorail dan sebagainya, iaitu satu petunjuk baru yang dipanggil sebagai MKBF, itu Mean Kilometer Before Failure. Itu merupakan satu pendekatan ataupun satu petunjuk yang kita perkenalkan ini untuk menilai keberkesanan setiap pengangkutan awam kita, khususnya untuk laluan rail. Kerana laluan rail ini beberapa tahun yang lalu ini sering menghadapi masalah teknikal. Okay, kita pernah 15 stesen sebelum ini berhenti ataupun berhenti operasi, tak dapat beroperasi, ada masalah-masalah teknikal beberapa minggu dan sebagainya. Jadi kita mesti ada membawa satu budaya penyelenggaraan baru. Iaitu sebelum ini kita mungkin hanya menyelesaikan masalah apabila timbul masalah.
Tapi sekarang ini paradigma baru kita ialah kita kena pasti sebelum ada masalah kita mesti buat preventive measures. Iaitu kita nak bawa satu budaya penyelenggaraan yang lebih sistematik. Iaitu kita kena tahu komponen-komponen peralatan yang perlu diperbaharui, yang perlu ditukar sebelum sampainya akhir hayat komponen tersebut. Jadi budaya penyelenggaraan yang baru yang kita nak bawa ini ke dalam prasarana diharapkan dapat menghasilkan satu perkhidmatan yang lebih konsisten, yang lebih selamat dan baik untuk pengguna-pengguna pengangkutan awam. Ini kita bercerita berkenaan dengan pengangkutan darat, tapi kita ada media pengangkutan yang lain juga seperti pengangkutan udara dan juga pengangkutan maritim. Bagaimana antara transformasi yang dilihat ataupun visualize oleh Yang Berhormat sendiri tentang pengangkutan udara dan juga pengangkutan maritim ini untuk kita memberikan perhatian kepada penonton berpagi? Ya, pengangkutan udara memang penting untuk negara kita. Yang pertamanya, pengangkutan udara menghubungkan kita dengan dunia luar. Yang keduanya untuk integrasi negara kita, umpamanya dengan Sabah Sarawak, seperti dalam paparan siaran tadi. Di antara Semenanjung, Sabah Sarawak hanya satu mod, iaitu mod pengangkutan udara. Jadi pengangkutan udara ini memang kita perlu tambah baik. Saya tahu bahawa cabaran ataupun isu yang sering diketengahkan oleh rakyat, khususnya di Sabah dan Sarawak, ialah harga tiket penerbangan yang agak tinggi. Terutamanya musim-musim perayaan dan terutamanya membebankan kepada pelajar. Salah satu inisiatif yang kita telah bawa di bawah Kerajaan Madani ialah untuk memberikan bantuan kepada pelajar-pelajar IPTA daripada Sabah Sarawak yang belajar di Semenanjung dan juga pelajar-pelajar Semenanjung yang belajar di IPTA di Sabah dan Sarawak. Dan program ini akan dilancarkan pada pagi esok di Universiti Melaya oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah. Jadi program ini memberikan bantuan RM300 voucher kepada pelajar-pelajar IPTA yang layak. Mereka mohon dan kita akan berikan voucher itu melalui online. Mereka dengan nilai RM300 itu boleh digunakan untuk membeli tiket penerbangan untuk balik ke kampung masing-masing sepanjang tahun bila-bila mereka boleh. Kalau RM300 itu cukup untuk 2 kali, mungkin pada kebiasaannya kadang-kala tiket penerbangan tak sampai RM300 pun, kadang-kala lah. Jadi dia boleh gunakan untuk mungkin 1 ataupun 2 kali. Ini merupakan satu inisiatif kita untuk membantu pelajar. Selain daripada itu, untuk menangani isu kenaikan harga tambang, ada lagi pendekatan-pendekatan lain yang kita akan guna pakai. Umpamanya, kita bekerjasama dengan syarikat penerbangan, pohon mereka tambah penerbangan semasa musim perayaan. Dan kita juga mungkin akan melihat bagaimana untuk mengikat ataupun meletakkan satu harga tambang maksimal semasa musim perayaan. Jadi tetapi itu merupakan satu implikasi kepada kerajaan kerana kerajaan kena tampung perbelanjaan tambahan itu. Kita kena faham bahawa syarikat-syarikat penerbangan ini merupakan syarikat-syarikat komersial. Jadi kalau mereka rugi dari segi operasi, dia tak sustainable. Kalau syarikat itu rugi sepanjang masa, dia akan lingkup. Jadi itu akan merupakan satu masalah juga. Yang kita tengok baru-baru ini ada satu syarikat penerbangan yang tutup. Mengapa dia tutup? Yang pertamanya dari segi modal pusingannya tak mencukupi ataupun tak dapat sustain bisnes mereka oleh kerana kos untuk operasi syarikat-syarikat penerbangan ini sangat tinggi. Terutamanya dalam persekitaran pada hari ini, di mana nilai dolar Amerika Syarikat sangat tinggi berbanding dengan nilai mata wang kita. Mengapa nilai dolar Amerika Syarikat tinggi ini memberikan kesan kepada syarikat penerbangan? Kerana yang pertamanya, semua kos minyak ataupun harga minyak untuk penerbangan, untuk pesawat, dinilaikan ataupun dibayar dalam dolar Amerika. Jadi apabila dolar Amerika naik, maka kos minyak mereka, kos bahan api mereka menjadi lebih tinggi. Yang keduanya, kebanyakan syarikat-syarikat penerbangan ini mereka sewa pesawat daripada syarikat-syarikat lesoh dan semua kadar sewa ini dibayar dalam dolar Amerika.
Jadi apabila nilai dolar Amerika itu naik, dia memberikan kesan kepada kos operasi syarikat-syarikat penerbangan. Jadi itu merupakan cabaran yang sangat besar dalam sektor penerbangan pada hari ini. Namun begitu, kerajaan akan terus memberikan perhatian untuk memastikan kelangsungan perkhidmatan penerbangan khususnya di antara Semenanjung dan Sabah Sarawak. Dan di Sabah dan Sarawak, seperti yang pernah saya jawab beberapa hari lalu di Dewan Negara dan di Dewan Rakyat sebelum itu, ialah Kerajaan Persekutuan juga sedang berbincang dengan Kerajaan Sarawak untuk Sarawak mengambil alih Maswing daripada Malaysia Aviation Group yang merupakan satu syarikat, anak syarikat di bawah Malaysia Aviation Group yang merupakan syarikat di bawah Khazanah. Jadi Kerajaan Sarawak berhasrat untuk mengambil alih Maswing ini dan Kerajaan Sarawak akan menjadikan syarikat penerbangan itu sebagai satu syarikat penerbangan regional yang kita alu-alukan. Namun begitu, Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Pengangkutan akan terus membantu dari segi subsidi untuk rural air service ataupun penerbangan luar bandar di Sabah Sarawak. Kita telah bincangkan beberapa cabaran yang telah Yang Berhormat hadapi sepanjang menjadi Menteri Pengangkutan. Apakah cabaran utama yang Yang Berhormat ingin selesaikan dalam tempoh terdekat ini, yang mana rakyat perlu cakna tentang keberadaan isu-isu semasa dan bagaimana agaknya Kementerian Pengangkutan akan mengatasinya? Ya, banyak. Dia kadang-kadang kita tak boleh lihat dari segi jangka masa pendek. Banyak perkara yang perlu ditangani, umpamanya masalah kesesakan jalan raya, antara isu yang begitu penting secara harian. Namun itu tak ada solusi jangka masa pendek. Kita hanya perlu konsisten dalam yang pertamanya terus menambah baik sistem pengangkutan awam, terutamanya di Lembah Kelang, di bandar-bandar besar. Kita akan terus untuk memperkasakan lagi sistem pengangkutan awam. Umpamanya di Pulau Pinang, kerajaan pada tahun ini juga telah mengumumkan bahawa kita akan melaksanakan pembangunan projek LRT di Pulau Pinang untuk meredakan kesesakan di Pulau Pinang. Dan juga di bandar-bandar raya besar yang lain. Di Johor Bahru umpamanya kita ada projek berterusan untuk melaksanakan projek RTS di antara Johor Bahru ke Singapura. Itu akan siap dalam tahun 2027. Dan di setiap ibu negeri kita sedang melihat untuk menambah baik sistem bas berhenti-henti. Transformasi sistem bas berhenti-henti akan ditambah baik di setiap ibu negeri. Jadi pengangkutan awam ini bukan hanya fokus di Lembah Kelang. Walaupun Lembah Kelang ini merupakan nadi kepada sistem pengangkutan awam negara kita, kerana kebanyakan mod pengangkutan awam berada di Lembah Kelang. Di Lembah Kelang sudah tentu akan terus ditambah baik. Seperti yang saya katakan, saya fokus kepada penyelenggaraan, pastikan perkhidmatannya lebih baik, lebih selamat. Pada masa yang sama, projek-projek pembesaran, projek-projek pembangunan akan diteruskan. Umpamanya LRT 3 sedang masih rancak dibangunkan, akan menyambungkan LRT kita sampai ke Kelang. Daripada Shah Alam, daripada Petaling Jaya, Shah Alam sampailah ke Kelang. Dan juga projek MRT 3 juga akan sedang dirancangkan. Jadi kerajaan akan terus memberikan tumpuan kepada projek-projek pembangunan pengangkutan. Dan ini akan dibawa bukan saja di Lembah Kelang tetapi juga di seluruh negara. Selain daripada itu, antara perkara yang kita perlu sentuhkan juga selain daripada berkenaan dengan kesesakan jalan raya adalah advokasi tentang keselamatan pengguna jalan raya. Kita dapat saksikan ada banyak sebenarnya aduan-aduan berkenaan dengan keadaan infrastruktur jalan raya yang mungkin kurang baik, terutama di jalan-jalan yang kerap diguna pakai oleh pengguna jalan raya. Jadi apa antara inisiatif yang diambil oleh pihak Kementerian Pengangkutan untuk memastikan agar advokasi tentang keselamatan jalan raya ini sentiasa diteruskan tidak kira musim? Ya, advokasi ini sudah tentu merupakan satu perkara penting. Keselamatan jalan raya merupakan satu lagi KPI penting untuk Kementerian Pengangkutan. Kerana yang pertamanya kita nak menyediakan satu persekitaran yang selamat untuk pengguna. Namun begitu ini bukannya hanya dapat dilaksanakan oleh Kementerian Pengangkutan. Umpamanya jalan, keadaan jalan raya itu di bawah Kementerian Kerja Raya. Jadi sudah tentu ada banyak kolaborasi dan kerjasama antara pihak Kementerian Pengangkutan di mana kita ada satu agensi khusus untuk melihat kepada keselamatan jalan raya, MIROS, Malaysia Institute of Road Safety Research. Jadi ini merupakan satu agensi di mana akan melihat pelbagai aspek
untuk memastikan keselamatan jalan raya, termasuk desain jalan, keadaan jalan dan sebagainya. Jadi sudah tentu banyak kolaborasi kita di antara pihak Kementerian MIROS, melalui MIROS dan juga dengan pihak Kementerian Kerja Raya. Satu perkara yang penting ialah kita nak pastikan bahawa rakyat kena ada budaya keselamatan ini. Pada masa yang sama kita juga memperketatkan penguasaan undang-undang. Umpamanya banyak penguasaan dijalankan terhadap muatan lebih, yang rodi-rodi yang membawa muatan lebih, sehingga ada pihak yang piket dan sebagainya. Tetapi ini juga merupakan satu pertanda bahawa kita serius dalam penguasaan. Dan kita nak memberikan mesej bahawa penguasaan undang-undang ini akan terus dijalankan. Dan kita mahu supaya pengguna-pengguna jalan raya lebih mematuhi peraturan dan juga undang-undang jalan raya. Walaupun kadang-kadang langkah-langkah itu tak popular, tetapi itu langkah-langkah yang perlu. Kerana kita nak memastikan persekitaran yang selamat. Okay? Dan untuk keselamatan jalan raya, segmen yang paling penting ialah penunggang motosikal. Kerana penunggang motosikal ini merupakan antara kumpulan yang paling banyak terlibat dalam kemalangan. Terutamanya kemalangan maut. Hampir 2/3 kemalangan maut dalam jalan raya kita melibatkan penunggang motosikal. Jadi saya nak amat menitik beratkan bahawa penunggang motosikal ini mesti lebih peka kepada isu-isu keselamatan dan memandu lebih berhemah. Dan antara perkara yang kita buat ialah juga nak pastikan mereka menggunakan topi keledar yang selamat. Dalam hubungan ini, dalam hal ini, kalau datang nanti program di Bukit Jalil, kita ada menyediakan topi keledar secara percuma. Dengan syarat bahawa mereka kena bawa topi keledar lama untuk ditukar. I see. Jadi akan ada beberapa ribu topi keledar yang akan diberikan secara percuma. First come first serve basis lah. Ya. Jadi ini adalah satu daripada galakan supaya anda datang ke perkarangan Stadium Bukit Jalil nanti. Apakah antara program-program utama yang akan ditekankan untuk para pengunjung di Stadium Bukit Jalil nanti? Silakan Yang Berhormat. Ya, yang pertamanya kita ada kaunter kita. Kaunter JBJ akan terus membantu dari segi pendaftaran My JBJ, iaitu mungkin ramai yang masih belum ada ID. My JPJ itu akan ada dibantu dan juga akan dipaparkan program-program inisiatif di bawah kementerian. Antara perkara menarik ialah seperti yang saya katakan, kita ada program pertukaran topi keledar dan juga Kementerian Pengangkutan juga akan ada melalui dengan majlis pihak penganjur ada cabutan bertuah untuk tiket-tiket kapal terbang. Jadi ini antara perkara-perkara yang menariklah kepada orang ramai. Tapi bagi kita program setahun Kerajaan Madani ini lebih kepada memberikan kesedaran kepada rakyat hala tuju negara. Ya? Walaupun program-program jabatan bertuah itu adalah sampingan lah. Tapi yang pentingnya ialah kita nak memberikan satu pendedahan dan juga kesedaran orang ramai berkenaan dengan hala tuju negara dan juga dasar-dasar pentadbiran sekarang. Apa yang kita nak bawakan kepada rakyat dan apa yang kita nak bawakan negara ini ke satu arah yang lebih lestari, yang lebih baik. Jadi antara perkara pokok yang penting yang perlu kita ketahui ialah hala tuju negara dari segi dasar. Antara dasar utama negara ialah tenaga baru. Itu sebab kita ada satu dasar New Energy Transition Roadmap, NETR. Jadi ini juga melibatkan kehidupan harian kita. Sebab akhirnya yang penting kita nak bawa negara ke arah yang lebih lestari. Sebab isu perubahan iklim ini merupakan isu besar global pada hari ini. Sekarang masih diadakan di Abu Dhabi COP Summit. Jadi ini merupakan isu besar dunia yang kita kena faham bahawa pemanasan global ini merupakan satu isu yang melibatkan seluruh dunia. Dan setiap negara perlu ada dasar-dasar untuk menjamin kemampanan bumi ini. Dan antara perkara yang penting yang kita kena buat ialah decarbonization. Apa itu decarbonization? Ialah mengurangkan karbon dioksida. Jadi kita kena tahu bahawa pengangkutan ini merupakan penyumbang terbesar. Daripada kapal terbang sehingga kereta, motosikal dan sebagainya.
Jadi mengapa kita nak mempromosikan pengangkutan awam? Kerana kalau penggunaan pengangkutan yang lebih tinggi, bermaksud penggunaan kereta personal akan turun. Jadi ini merupakan juga salah satu faktor penting dalam decarbonisation. Begitu juga penggunaan kenderaan-kenderaan elektrik. Ini juga merupakan salah satu cara ataupun salah satu hala tuju yang penting ke arah decarbonisation. Ya. Jadi kalau cakap keselamatan itu bukan sekadar pengguna jalan raya, malah untuk alam juga. Antara perkara yang dititik beratkan oleh Kementerian Pengangkutan. Kita nantikan bersama program setahun bersama Kerajaan Madani. Dengan itu kita ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Loh Sifuk kerana sudi bersama kami pagi ini, dan kita nantikan program-program yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat di pekarangan Stadium Bukit Jalil nanti. Jadi jangan lupa untuk datang dan melihat sendiri apakah hala tuju negara di bawah pimpinan Kerajaan Madani. Okey, kita nak beres seketika, kembali selepas ni. Ada topik balik tekan bawah untuk anda, jangan ke mana. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan, dari budi jadi budaya. Selamat Pagi Malaysia. Hujung minggu ini akan persiaran dari perkarangan Stadium Bukit Jalil bersempena program setahun bersama Kerajaan Madani. Temui kami bermula pukul 8 hingga 10 pagi pada 8, 9 dan 10 Disember 2023. Jiwa semangat terus meyakini Malaysia Madani. Saya seorang yang suka masak dan makan. Macam-macam resepi saya cuba. Sebab tu ramai yang tanya, apa rahsia walau kuat selera makan? Saya minum Pearl White Fiber. Campuran minuman botani jus limau gedang dengan anggur hitam, psyllium husk dan collagen. Kalau sebelum ni risau dengan penampilan, asyik kena pakai baju saiz besar je. Sekarang tak lagi. Dah boleh pakai baju-baju lama. Keyakinan diri pun terserlah. Jangan lupa dapatkan Pearl White Fiber. Hanya yang baik dari jamu jelita. Okey, nak pakai balik tak baju lama, kena dengar ni untuk 10 minit yang seterusnya. Kita bersama dengan Nur Atira Samsudin, Pegawai Pemasaran Jamu Jelita, untuk berkongsi pada anda bagaimana anda boleh kekal cantik bersama dengan Jamu Jelita. Atira, selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Sihat, Syuk? Sihat, Alhamdulillah. Okey, jom kita cerita kat penonton produk-produk Jamu Jelita yang dibawakan hari ini. Silakan. Okey, terima kasih, Syuk. Assalamualaikum buat semua penonton. Selamat pagi Malaysia. Okey, seperti biasa setiap kali datang Selamat Pagi Malaysia memang cukup teruja nak bersiaran. Lagi-lagi hari ini ada bawakan produk yang tadi dia cakap apa? Nak pakai baju lama tak? Ni kita nak share tips dia. Sebab sebenarnya kalau anda nak tahu, produk Port Fiber merupakan salah satu produk best seller kita. Dan saya sendiri sebagai pegawai pemasaran, saya cukup excited tahu. Setiap kali habis bersiaran orang akan call, dia kata saya suka amalkan produk Port Fiber. Dia kata alhamdulillah semenjak amalkan Port Fiber dah tak takut nak timbang berat badan, dah dapat berat badan ideal, badan terasa lebih ringan. Dan ramai juga yang sehingga hari ini yang belum mencuba, dan anda masih bertanya kepada Atira, siapa sebenarnya yang sesuai untuk amalkan produk Port Fiber? Okey, nak tanya penonton dekat rumah, pernah tak dengar tentang masalah obesity abdomen? Obesity abdomen ni adalah salah satu masalah yang melibatkan lebihan lemak pada bahagian perut ataupun bahagian-bahagian fizikal badan kita lain, yang menyebabkan perut nampak lebih besar daripada biasa dan tidak sepadan dengan keseluruhan saiz fizikal yang lain. Kalau anda nak tahu fakta kat sini, saya nak share sebenarnya simptom ini mempunyai ramai daripada 64.5% adalah wanita dan lelaki 71.5%. Paling ramai adalah lelaki. Dan kenapa hal ini terjadi adalah kerana faktor kurang aktiviti fizikal, makan makanan yang tidak sihat, banyak makanan benda yang berlemak, gula dan minum manis, isu. Dan paling ramai juga yang hadapi sehingga hari ini adalah ramai juga yang ada masalah, mempunyai masalah tidur yang tidak berkualiti. Dan sebenarnya hal ini kalau tidak dibendung memungkinkan kita untuk mempunyai masalah kesihatan yang kronik seperti isu masalah penambahan berat badan. Yang paling ramai takut, yang paling ramai cuba usahakan nak buat, yang paling ramai putus asa pun sebenarnya ramai. Jadi apa yang saya nak share kat sini, saya tahu masalah ni tak asing lagi dekat Malaysia. Sebab kalau kita nak cakap pasal topik ini, memang topik ini takkan pernah habis sebab ramai je dekat luar tu yang ada masalah sedemikian. Dan hari ini saya nak bantu semua untuk tidak lagi meninggalkan sistem makanan yang tidak sihat di dalam perut. Kita boleh terus, yang mana anda yang kita tahu dalam rutin harian kita akan makan banyak hari-hari kan. Belum lagi dekat office ada potluck ke, belum member kata nak belanja makan tengah hari ke belanja petang. Elok kita kalau plan nak makan 2 kali sehari, dah kita makan 5 kali sehari. Lepas ni, selepas kita makan berat tu terus je bancuh produk Port Fiber ni. Yang mana produk ini kita sarankan untuk minum selepas
lepas makan sebab dalam port fiber ada kandungan limau gedang, psyllium khas Garcinia cambogia yang mana kajian pun menurut kajian mengatakan bahawa bahan-bahan ini mempunyai ramuan detox semula jadi yang baik untuk melancarkan sistem pencernaan kita. Dan bila sistem pencernaan lancar, barulah orang kata apa, lebihan makanan yang tidak sihat dapat disingkirkan, toksin dapat dikeluarkan, barulah perut pun rasa lega. Tak adalah rasa tegang je sampai kadang-kadang tu kita masuk restoran masih boleh cangkuklah baju ataupun masih boleh cangkuklah seluar kan. Dah keluar restoran tiba-tiba rasa ketat, rasa sendat je kan. Itulah salah satu masalah yang kita kena elakkan kalau boleh, sebab bila benda ini berterusan, salah satu kenapa kita takut dengan timbang adalah salah diri kita sendiri sebab faktor pemakanan yang tidak betul. Dan sebenarnya penggunaan port fiber ni bantu untuk dapatkan berat badan ideal, bantu singkirkan lebih makanan yang tidak terhadam dan bantu dapatkan tubuh yang lebih ringan. Malas awal penggunaan, yang mana kesan 4 hingga 8 jam, kita akan ke tandas untuk melawas untuk singkirkan lebih makanan tadi. Dan sebenarnya kalau anda nak tahu sebab tu dalam ujian harian penting untuk amalkan minuman detox yang bersumberkan serat untuk kesihatan sistem penghadaman kita. Dia yang terasa tak tengah tengok ni? Ramai sebenarnya dah tahu. Sebab tu kita nak bawa satu produk ni nak share dengan semua supaya semua dekat luar tu insya-Allah dengan amalkan produk port fiber ada berat badan ideal. Ni Atta nak share macam mana cara sebenarnya. Tadi Atta cakap minuman serat baik untuk sistem penghadaman. Okey, depan dan tirai ni adalah salah satu air dan juga kita letakkan lapisan minyak. Lapisan minyak tu anda boleh bayangkan dalam usus kita. Lapisan minyak tu adalah sisa toksin. Sisa makanan kita yang tadi kita makan tu tersimpan. Kita pula ada masalah tak lawas, membuang seminggu 2 kali, kadang-kadang tu seminggu 3 kali, makan macam-macam tersimpan dalam perut yang hari demi hari kalau nak tahu kita tak membuang ni dia akan menebal. Dan itulah salah satu kenapa kadang-kadang bila kita makan makanan yang sihat pun badan tidak sedap. Sebab apa? Dah ditapis oleh benda-benda yang tidak sihat tadi. Jadi hari ini Atta akan share. Okey, tadi Atta cakap atas tu ada lapisan minyak kan. Macam mana serat tu berfungsi dalam badan kita? Okey, dalam produk port fiber ada kandungan psyllium khas iaitu serat yang akan bantu untuk anda boleh lihat macam mana anda boleh bayangkanlah lapisan minyak ni kan. Jadi serat ni yang akan bantu meresap, menyerap semua sisa makanan kita, toksin-toksin kita dia kumpul. Dalam masa 4 hingga 8 jam semua akan disingkirkan melalui perlawasan Shu. Jadi anda dekat rumah yang ada masalah tidak lawas, anda boleh dapatkan produk ni untuk bantu anda dapatkan berat badan yang ideal. Dan ini adalah pengguna kita yang dah amalkan. Okey, kalau bercakap tentang masalah berat badan tidak adil atau ideal atau ramai dekat luar. Dan ini salah satulah pengguna kita yang sebelum ni ada masalah berat badan tidak ideal juga. Dan puncanya tak lain tak bukan adalah masalah isu makan berlebihan. Kalau nak tahu dekat Malaysia, 1/2 daripada Malaysia telah terbukti ada masalah obesiti sebab kerana makan berlebihan. Satu antara 2 orang tu kalau kita pasangkan kita ada 3 kawan. Satu antara salah satu 3 orang tu mesti ada masalah macam tu. Suka makan berlebihan. Dan ini pengguna kita yang dah amalkan. Alhamdulillah berkat penggunaan produk port fiber, ini berat beliau yang terkini lah. Lagi handsome lah orang cakap. Kadang-kadang isu masalah berat badan ni bukan saja untuk kesihatan tetapi untuk penampilan kita. Tapi lebih penting adalah kesihatan kita. Kalau boleh kita perlukan ada kesihatan yang baiklah. Jadi sebab tu kita kena ada makanan tambahan yang sihat. Kita pun amalkan makanan yang sihat. InsyaAllah penggunaan konsisten bantu anda dapatkan berat badan ideal. Okey, kita ada produk yang seterusnya. Okey, seterusnya kita cakap tentang berat badan ideal. Seterusnya produk Power Beauty Nest. Dan ini adalah produk juga tadi port fiber untuk berat badan dan ini adalah produk untuk kulit. Dan salah satu bagusnya tentang produk Power Beauty Nest yang apa yang nak share kepada anda, dah suka sangat bila makcik-makcik kat luar yang berumur 40-50-an dia kata semenjak amalkan produk Power Beauty Nest, alhamdulillah dia kata kulit yang mana kalau dulu ada jeragat menebal sekarang dah berkurang. Kalau dulu ada masalah tanda-tanda awal kedutan pun dah berkurang dan sebagainya. Dan apa yang bagus tentang produk Power Beauty Nest ni, saya ingin kongsikan kepada anda, ini adalah produk yang tidak mengandungi kolagen. Ada setengah wanita yang dah berusia Allah dengan kolagen tapi produk Power Beauty Nest tidak mengandungi kolagen. Jadi anda boleh amalkan yang mana remaja ada masalah jerawat akibat hormon yang tidak stabil, jerawat penuh di muka, di dahi dan sebagainya, anda boleh dapatkan produk Power Beauty Nest ni sebab dalam ni mengandungi sarang burung sebagai bahan utama yang mana kebaikan sarang burung ini adalah untuk merangsang penghasilan sel kulit baru dan juga sebenarnya sarang burung ni yang bagusnya mengandungi epidermal growth factor yang mana dia baik untuk cepatkan penembuhan luka dan bantu melambatkan kolagen penuaan serta bantu untuk memberikan kelembapan yang secukupnya kepada kulit dan mencantikkan kulit kita. Dan ini adalah juga salah satu produk yang kalau anda ada masalah sunburn, kulit anda cepat sensitif, kena panas, kemerah-merahan, boleh try produk Power Beauty Nest kita. Dan ini adalah produk yang Atta boleh share dengan anda, merupakan produk yang mengandungi bahan premium daripada sarang burung dan kita nak share kepada anda kalau ikutkan sarang burung ni dekat luar kalau kita nak belikan dia memang agak mahal lah. Tapi dengan produk Power Beauty Nest, dalam produk ini kita hanya letakkan harga sebanyak RM39.90 saja, sangat berkualiti lah, bermutu bahan-bahannya dan untuk kebaikan kulit kita. Tadi kita dah cakap tentang tubuh badan, kita dah cakap tentang kulit dan seterusnya jus tradisi wanita. Atau percaya menjadi wanita kita adalah
adalah orang yang paling lewat tidur, paling awal bangun dan banyak menitik beratkan soal kesihatan kita. Tapi kadang-kadang kekangan masa tu buat kita kehabisan energi, kita pun tak ada masa dengan nak jaga kulit dan sebagainya, jaga anak lagi. Jadi kita nak bantu anda dekat luar, yang mana kita formulasikan jus jamu moden, iaitu jus yang mengandungi bahan-bahan terbaik daripada apricot, kita gunakan sarang burung, kita gunakan juga buah orange dan juga manjakani, serapat, yang mana bahan-bahan ini akan percaya sangat terbaiklah untuk kesihatan dalaman kita. Sebab kita tahu kadang-kadang bila bercakap tentang wanita yang baru melahirkan anak, Atra sendiri awal tahun itu baru melahirkan anak kan, kita kena makan makanan kesihatan yang baik untuk dalaman kita, untuk baik pulih. Dan Atra sendiri pun personally Atra tak boleh makan benda yang pahit, ada bau jamu ke apa. Tapi kita formulasikan jus jamu moden ni yang mana rasanya tidak pahit, tidak ada bau, boleh diamalkan buat wanita berpantang, anak dara, wanita yang berusia 50-an yang mana ada masalah dalaman, Atra sarankan untuk dapatkan. Dan ketiga produk ni anda boleh dapatkan di www.jombai.my ataupun di shopee.com.my/jamujelita.my. Jangan lupa follow TikTok kita Jamu Jelita Official, dan nak tahu lebih lanjut boleh terus hubungi 1800 88 5510 dan WhatsApp kami di 0133535753. Dan jaminan daripada Atira, Jamu Jelita dah 12 tahun di pasaran sehingga hari ini kami masih terkenal dengan tagline kami, produk berkualiti dengan harga mampu milik. Okey, kalau Atira boleh kongsikan sekali lagi setiap harga produk yang dibawakan hari ini untuk penonton Sat Pagi, di mana mereka boleh mendapatkannya? Okey, tadi Atira cakap kita terkenal dengan tagline kita, produk berkualiti dengan harga mampu milik. Kesemua produk ni jaminan daripada Atira bawah RM50. Untuk puak fiber, anda yang ada masalah susah lawas, anda nakkan berat badan ideal, boleh dapatkan puak fiber dengan harga RM30.90. Paul White Beauty Nest, minuman penjagaan kulit berunsurkan sarang burung, berharga RM39.90, dan jus tradisi wanita berharga RM35. Dan kesemua produk ni Atira ulangi, boleh dapatkan di kedai jamu, kita ada stokis seluruh Malaysia, dan belian secara online di website kami, Jombai, Shopee, Lazada dan juga TikTok shop kita Jamu Jelita Official. Okey, baik, itu kami kongsikan sekali pada anda. Boleh ambil gambar dengan cepat. Betul. Kalau anda tak sempat nak dapatkan maklumat lanjut ataupun harga-harga yang dikongsikan oleh Atira seketika tadi, talian yang tertera sekarang dimudahkan maklumat di ujung jari. Anda boleh ke laman sesawan yang kita kongsikan, laman media sosial sebagainya untuk mendapatkan produk-produk. 3 produk hari ini dibawakan, semuanya di bawah rangkaian Jamu Jelita untuk anda memastikan agar diri anda kekal cantik, boleh pakai kembali baju-baju yang lama sebelum ni yang tak muat kan. Penampilan juga lebih menawan dan secara tidak langsung akan meningkatkan tahap keyakinan anda untuk berhadapan dengan orang ramai. Jadi ini dia lokasi yang menarik, lokasi-lokasi stokis untuk Jamu Jelita kami kongsikan kepada anda untuk anda mendapatkan produk-produk yang kami kongsikan sekiranya anda berminat. Terima kasih Atira sempena hari ini di studio untuk berkongsi berkenaan dengan produk Jamu Jelita. Seterusnya kita nak berehat seketika, sama-sama kita saksikan cerita pagi daripada negeri yang seterusnya, tapi kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan, dari budi jadi budaya. Selamat Pagi Malaysia. Hujung minggu ini akan persiaran dari perkarangan Stadium Bukit Jalil bersempena program setahun bersama Kerajaan Madani. Temui kami bermula pukul 8 hingga 10 pagi pada 8, 9 dan 10 Disember 2023. Semangat terus meyakini Malaysia Madani. Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, dan kita bawakan seorang lagi menteri di studio pada pagi ini untuk melihat bagaimana Kerajaan Madani telah pun menggagaskan satu pencapaian cemerlang. Kita baru saja bincangkan di awal pagi tadi tentang FDI yang telah masuk ke dalam negara, mencatatkan peningkatan berbanding dengan 10 bulan dalam tempoh yang sama pada tahun lalu. Ya, jadi hari ini kita nak bercerita berkenaan dengan setahun bersama Kerajaan Madani. Kementerian seterusnya kita bawa kepada pagi ini adalah Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Jadi selamat datang kita ucapkan kepada Yang Berhormat Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafar Tunku Abdul Aziz, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Terence, Suala. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini, Yang Berhormat. Kita mulakan terus dengan FDI kerana itu adalah apa yang kita kongsikan awal pagi tadi. Peningkatan yang begitu cemerlang sekali. Bagaimana sebenarnya ia digagaskan di bawah Kerajaan Madani untuk menarik lebih banyak pelaburan asing masuk ke dalam negara? Ya. Bila di MITI ini, di Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, kita memberi fokus kepada pelaburan, perdagangan dan industri. Jadi salah satu teras
asas ialah pelaburan. Dari segi pelaburan kita fokus bukan sahaja daripada segi pelaburan asing tapi juga pelaburan domestik. Baru saja kita umumkan semalam ya, pelaburan untuk 9 bulan pertama telah meningkat hampir 7%, 6.6%. Di mana jumlahnya daripada segi yang agreed investment, approved investment, pelaburan yang diluluskan ialah 225 bilion ringgit. Ini yang di peningkatan yang tertinggi lah. Dan kalau kita banding dengan 10 tahun average purata, yearly average this is even higher, lebih tinggi daripada yearly average. Dan alhamdulillah salah satu sebabnya ialah kerana pelabur-pelabur lebih yakin tentang polisi-polisi kerajaan dan juga sedikit sebanyak mengenai kestabilan politik juga. Yang berhormat Datuk Seri, FDI mencatat peningkatan iaitu 56%. Tapi domestik DDI adalah sebanyak 44%. Jurangnya tidak jauh beza. Jadi adakah Yang berhormat Datuk Seri melihat jurang ini merupakan satu petanda yang positif juga untuk DDI? Ya, betul apa yang Syahira cakap tadi, kerana kebiasaannya kita lihat FDI lebih tinggi, lebih banyak berbanding dengan domestik ya. Dan kali ini lebih kurang sama, 50-50, 50-54, 45, 46. Dan oleh itu ini menunjukkan keyakinan pelabur domestik juga amat penting. Kerana selalunya bila ada FDI ataupun pelaburan asing, dia akan ada limpahan positif kepada syarikat-syarikat tempatan dan juga kepada pekerjaan dan kepada ekonomi kita lah. Dan kalau ada DDI, impaknya sama. Dan oleh itu kita nak terus memastikan pelabur-pelabur domestik masuk juga dan melabur dalam negara kita. Kalau tidak dia akan bawa duit keluar pula. Jadi ini menunjukkan satu trend yang positif untuk pelaburan. Mungkin kita juga boleh lihat pada report card kementerian yang baru saja dirasmikan oleh Yang Berhormat sendiri. Apakah antara penambahbaikan yang boleh Yang Berhormat lihat akan dilangsungkan untuk tahun kehadapan dan di mana kejayaan-kejayaan kecil yang menyumbang pada kejayaan besar kementerian? Ya. Kita kena teruskan fokus kita dalam isu ESG, isu kelestarian, kerana dari segi market access ni, bila peluang untuk syarikat-syarikat kita mengeksport, salah satu isu ialah perdagangan. Perdagangan kita pada 9 bulan pertama hampir 2 trilion ringgit, dan insya-Allah pada akhir tahun ini kita akan mencapai sasaran kita. Tetapi masa ke depan, langkah ke hadapan, looking forward, banyak isu yang kita perlu tangani dari segi kelestarian, kerana tempat negara-negara yang kita nak ekspor ni dia akan memberi fokus juga kepada, jadi syarikat-syarikat kita kena bersedia. Itu satu. Keduanya ialah dari segi kita, masa saya menyebut mengenai pelaburan tadi, peningkatan yang bagus ya, hampir 7% ke 225 bilion ringgit. Dari segi pekerjaan hampir 90,000 pekerjaan yang akan dicipta. Dan dari segi pekerjaan tu kita nak pastikan pekerjaan yang mempunyai ke tahap yang tinggilah supaya dapat pendapatan yang lebih tinggi. Kerana dalam National Industrial Master Plan kita, NIMP, target kita ialah untuk meningkatkan pendapatan rakyat daripada RM2,000 sebulan, sekitar RM2,000 sebulan sekarang, ke RM4,500 pada up during 2030 lah, tahun 2030. NIMP adalah Yang Berhormat Datuk Seri menyentuh berkenaan New Industrial Master Plan 2030 atau pendeknya dipanggil NIMP ni. Ini merupakan salah satu kejayaan daripada MITI juga kerana berjaya melaksanakan ataupun meletakkan satu penanda aras bagaimana ekonomi kita perlu dicapai untuk tahun 2030, di mana di bawah Kerajaan Madani juga mensasarkan Malaysia antara ekonomi yang top 20, top 30. Jadi ini adalah antara sesuatu perkara yang menyumbang ke arah pelaksanaan sebagai top 30 di Asia. Bagaimana Datuk Seri melihat apa lagi kejayaan yang mungkin bakal dilakar di bawah NIMP 2030 2030 ini? Ya, betul. Satu ialah kita nak meningkatkan KDNK kita dari segi industri, terutamanya pembuatan naik sebanyak 60% supaya dapat mencapai matlamat untuk menjadi top 30 negara terbesar dari segi KDNK. Kita juga nak increase, menambah baik kita punya productivity, terutamanya labor productivity, productivity pekerja kita. MPC pun, Malaysian Productivity Corporation, di bawah MITI, akan memberi fokus. Sasarannya ialah kita nak menjadi top
12 di tangga 12 teratas dari segi World Competitiveness Ranking WCR, dan ini adalah penting supaya kita dapat meningkatkan lagi KDNK dan juga pendapatan warga negara kita, rakyat kita. Satu ketika dulu kita punya pencapaian dari segi semua indeks itu adalah lebih tinggi. Betul. Dan kita telah merosot, dan dengan pelancaran konsep ekonomi madani oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, ia menyeru supaya kita melihat kekangan sedia ada dan juga isu-isu berbangkit. Adakah isu-isu legasi itu telah pun diselesaikan pada pendapat Yang Berhormat? Kena selesaikan legasi, isu legasi ini akan mengambil masa ya. Dalam masa setahun tak sempat, tetapi kita benar bermula. Kerana ini banyak isu-isu yang kita perlu tangani, yang cabaran yang kita hadapi sekarang ialah isu structural ya. Dan kita need to do penstrukturan semula banyak, dan isu-isu transformasi yang akan mengambil masa. Tapi yang pentingnya kita kena ada plan hala tuju ya. Itulah sebabnya kita ada Industrial Master Plan, kita ada National Energy Transition Roadmap, ada review of the Rancangan Malaysia ke-12, dan di BT sendiri kita selain daripada NIMP, kita juga telah melancarkan IESG, telah melancarkan plan hala tuju untuk industri kimia ya, Chemical Industry Roadmap, untuk at least kita ada perancangan, dan selalunya perancangan ni penting, tetapi yang lebih penting ialah dari segi execution lah ya, kita punya pelaksanaan dan juga outcome lah, keberhasilan. Dan kalau kita lebih fokus kepada pelaksanaan ini, insya-Allah kita akan peluang untuk keberangkalian untuk mencapai apa yang kita hendak, yang kita sasarkan itu lebih tinggi. Ini kita juga tanya tentang pelaburan yang masuk ke dalam negara. Seringkali ia digambarkan akan hanya pergi ke beberapa kawasan sahaja. Dan ada kawasan-kawasan lain di Semenanjung, juga Sabah Sarawak yang mungkin rasa pelaburan ini tidak sampai. Bagaimana untuk Yang Berhormat ceritakan tentang bagaimana konsep pelaburan ini akan juga mempunyai limpahan-limpahannya? Ya. Yang penting ialah kita kena pastikan ya, satu, pelaburan itu masuk ya, dan pelaburan itu juga dari segi NIMP kita, dari segi ekonomi madani, kita nak pertumbuhan yang lebih inklusif ya, bukan saja inklusif dari segi sektor ekonomi dan kepada pekerjaan dan sebagainya, tetapi juga pada kawasan ya. Dan kita dapat lihat dari segi KDNK per kapita untuk setengah negeri itu jurang dia semakin besar. Ya, kita dapat lihat dari Johor, Selangor, Penang, Sarawak, daripada dari segi gross national income-nya kita dah jadi high income state lah. Tapi negara-negeri lain masih lagi ke belakang lah daripada segi KDNK per kapita. Oleh itu, bila kita menarik pelabur, kita juga nak pastikan ya, supaya pelaburan yang dimasuk ini spread out lah. Ya, memang ada plan-plan kita melalui MAIDA bersama juga dengan koridor-koridor yang masing-masing untuk memberi fokus. Yang penting ialah kita pastikan yang pelabur-pelabur domestik dan antarabangsa luar negeri ini datang ke negara kita supaya limpahan itu dapat kita rasailah. Yang Berhormat Datuk Seri, seperti kita saksikan Yang Berhormat Perdana Menteri seringkali menerima kunjungan ataupun melakukan lawatan kerja ke negara-negara luar untuk mengukuhkan hubungan dua hala, untuk mengukuhkan dari sektor perdagangan dan sebagainya. Bagaimana MITI juga mengambil peluang daripada lawatan-lawatan kerja ini, bukan saja daripada Yang Berhormat Perdana Menteri, malah daripada kementerian-kementerian lain juga, untuk memastikan agar kita boleh menarik lebih banyak lagi pelaburan asing daripada negara-negara yang boleh memberikan manfaat kepada Malaysia. Ya, betul. Baru-baru ini pun kita di APEC Summit, Yang Berhormat Perdana Menteri hadir, salah satu 21 negara yang hadir, tetapi kita mengambil peluang setiap kali Yang Berhormat Perdana Menteri hadir dalam conference ataupun mesyuarat-mesyuarat ASEAN dan sebagainya, dan baru-baru ini juga di Middle East ya, di Asia Tengah, kita mengambil peluang untuk Yang Berhormat berjumpa dengan pelabur-pelabur besar ya, ataupun syarikat-syarikat yang besar yang sama ada sudah melabur di Malaysia, nak tingkatkan pelaburan ataupun pelabur-pelabur baru. Dan di sini Yang Berhormat Perdana Menteri juga menjadi salesman lah untuk kita ya. Selain daripada itu, MITI sendiri pun memang ada banyak trade in the investment mission ya, misi perdagangan dan pelaburan, di mana kita juga berjumpa dengan syarikat. Kita ceritakan kenapa mereka perlu meningkatkan pelaburan mereka, ataupun yang bagi syarikat-syarikat yang baru, kenapa mereka harus ataupun wajib masuk untuk melabur di dalam negara kita.
Climate for export, kalau kita lihat bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia adalah agak suram. Di mana ekspor dilihat semakin menurun bukan saja di rantau ini tapi di seluruh dunia. Bagaimanakah perancangan MITI bergerak ke hadapan pada tahun 2024 untuk meningkatkan ekspor kerana mungkin keadaan pasaran akan kembali pulih pada ketika itu? Ya, betul, benar. Apa yang kita lihat sekarang, kita dapat melihat bahawa World Trade Organization pun WTO menunjukkan dari segi perdagangan agak merosot untuk banyak negara-negara, terutamanya negara yang ekonomi terbuka ya, seperti Malaysia lah, di mana kita punya perdagangan berbandingan KDNK lebih kurang 160% pada tahun lepas. Dan kita lihat, saya tadi ada menyebut ya, perdagangan kita pada tahun ini setakat ini 9 bulan pertama hampir mencecah 2 trilion. Ada pengurangan sedikit ya, berbanding dengan tahun lepas, tetapi masih lagi okey berbanding dengan negara-negara yang terbuka yang lain. Ini pengurangan sebanyak 8%. Tetapi tahun depan kita akan sasarkan peningkatan insya-Allah dengan ekonomi global yang akan lebih baik, akan meningkat. Semalam dalam report card saya sasarkan pada tahun 2024 ini peningkatan dari segi perdagangan sebanyak 7%. Okey, baik. Ialah bila kita cakap berkenaan dengan perdagangan dan juga pelaburan ni, hasilnya itu dalam jangka masa yang panjang. Tapi ada juga mereka di luar sana yang ingin melihat hasil daripada MITI setelah setahun berada di bawah kerajaan Madani. Datuk Seri boleh kongsikan apa sebenarnya pencapaian-pencapaian yang pada pandangan Yang Berhormat Datuk Seri sendiri kita boleh kongsikan kepada mereka sepanjang setahun ini? Okey, pencapaian kita kalau nak kita pecahkan kepada tiga trust, kerana kementerian kita pun Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri ya. Dan pelaburan ialah insya-Allah kita dah menyasarkan peningkatan dari segi pelaburan. Ini on the back of global FDI sebenarnya menurun. Tahun lepas global FDI ialah merosot sebanyak 12%. Tapi kita naik insya-Allah tahun ini, setakat ini 9 bulan pertama dah naik 6.6%. Itu satu. Yang kedua dari segi perdagangan. Kita memang nak pastikan supaya kita dapat mencapai sekurang-kurangnya apa yang kita sasarkan, melebihi 2 trilion ringgit. Ini dah 9 bulan pertama pun dah hampir. Walaupun ekonomi global trade agak mencabar pada tahun 2023 ini. Dan ketiga dari segi industri, ya, kita nak pastikan satu apa yang disebut tadi, supaya industri kita meningkat dari segi economic complexity, supaya kita dapat naik value chain, supaya gaji dan pendapatan rakyat kita pun naik, dan juga syarikat-syarikat tempatan kita pun melabur dalam sektor-sektor yang akan menjadi relevan lah, atau semakin relevan untuk masa akan datang. Kita juga ingin terus memberi tumpuan kepada teknologi hijau dan pelaburan dari segi kelestarian. Dalam pada itu, rakyat juga digalakkan untuk menggunakan teknologi hijau dengan meluas, motosikal elektrik dan sebagainya. Apakah fungsi galakan-galakan dalam green sector ini untuk memperkembangkan lagi pasaran Malaysia yang sangat kecil sebenarnya dalam industri seperti itu pada ketika ini? Ya, industri ini masih kecil dan seluruh dunia pun masih lagi kecil, tapi kita perlu bermula, kita start somewhere. Dan insya-Allah pada 8 Disember ini kita akan melancarkan satu skim, ya, skim kita panggil kita namakan Mari CHAS. Mari CHAS kerana di bawah Mari, Malaysian Automotive Research and Internet of Things lah, kita salah satu agensi di bawah MITI, di mana sesiapa yang berpendapatan RM120,000 ke bawah ya akan mendapat grant tunai sebanyak 2,400 kalau qualify semua condition lah, akan diberi 2,400 ringgit ini bila beli motosikal EV ya. Dan saya pelancaran ini akan dibuat pada 8 hari bulan Disember inilah itu. So insya-Allah. Galakan untuk esok. Galakan untuk sektor EV ini meluas sebenarnya, bukan daripada pihak kementerian saja. Malah baru-baru ini ada diumumkan bahawa di Genting Highlands nanti akan ditambah charge untuk kereta EV. Kereta EV. Motosikal pun boleh. Motosikal wattnya akan ditambah supaya pengecasan tu akan lebih pantas lah, lebih cepat, tak makan masa yang lama kan. Jadi bagaimana pihak MITI memainkan peranan
untuk memastikan agar yalah demand tu ada sebenarnya EV ni cumanya memastikan itu memang kita ada sasarkan dan dapat lihat peningkatan dari segi pengecas tempat-tempat nak charge kereta ni, EV charger ni. Sasarannya 10,000 pada tahun 2025 ya. Dan oleh itu kita memang nampak peningkatan yang agak tinggilah ya, very steep curve kalau dari segi grafnya. Dan oleh itu kita nak pastikan ada macam-macam insentif juga diberi oleh kerajaan untuk pengecas-pengecas syarikat-syarikat yang nak charge, dan juga dari segi kalau nak buat pengecas di rumah juga ada macam-macam tax insentif juga. InsyaAllah kerana dia ada banyak range anxiety ni. Dia nak beli tapi Ya, betul. Tapi sebenarnya kereta sekarang dah semakin murah juga. Ya, InsyaAllah kita akan dapat kurangkan as the technology gets better dan lagi ramai pembeli dari economies of scale, harga kita pun akan lebih murah. Dan jadi jaraknya berjauh sebenarnya 300-400 km. Satu charge ya. Ya, jadi memang ramai tanya sama ada ingin beli atau tidak, dan sekarang pun tak ada cukai. Tak ada cukai. Mesti you dan kelestarian juga dari segi green ya. Kita dari segi green ya, untuk alam sekitar, do it for Mother Nature. Betul. Saya rasa kita pun semua kat sini memang terfikir untuk membeli, tapi ada dilema itulah kan untuk menggunakan EV ni. Rasa dilema kita adalah dilema yang sama dirasai oleh penonton. Dan mungkin perlu kita tambah baik dari segi messaging untuk membantu mereka membuat pilihan yang lebih hijau. Kalau Terence nak free motorcycle, datang ke our booth nanti. Okay. Tapi ada jumlah ada lucky draw. Oh, lucky draw. Okey. Jadi kena datang lah. Okay. Bukan confirm saya menang kalau saya pergi. Ya, ada lucky draw. Kalau you lucky, you menang. Okey. Dalam menyebut tu, Yang Berhormat Datuk Seri, kalau boleh kongsikan apa antara yang menarik di Reruai MITI nanti yang akan dilaksanakan esok hingga Ahad nanti di Stadium Nasional Bukit Jalil. Ya, yang paling menarik ada ucapan. Ucapan dari semua, bukan saja dari saya. Cuma okeylah, pada besok jam 11 kita ada pengenalan mengenai MITI, terutama NIMP. Tetapi di Reruai kita kita ada semua agensi MITI ada di sana. Kita menjual beri pencerahan mengenai perkhidmatan dan apa yang kita boleh bantu ya, dan juga fasilitasi kita dan produk-produk di bawah agensi MITI lah. Itulah. Dan seperti saya sebut, ada lucky draw juga. Ada lucky draw EV bike. Ada sebanyak 5 EV motosikal. Jadi anda mungkin daripada pemenang-pemenang bertuah, tapi satu saya punyalah di 4. So tinggal lagi 4. 2 dapat. 3. Okey. Program tu dipanggil ada apa dengan NIMP 2030 ya. Maju industri, maju ekonomi rakyat bersama dengan YB nantilah. Ya, saya tak boleh cerita banyak sangat. Dekat sini nanti kan tak ada orang datang. Jadi kita tak mau spoil the surprise. Datang sendiri untuk mendapat first hand knowledge berkaitan dengan plan yang akan membawa kita bergerak ke hadapan. Dan selain daripada itu, apakah konsep sebenarnya program 100 hari ini? Apakah yang ingin disampaikan oleh Kerajaan Madani kepada rakyat? Ya, jadi program ini sebenarnya kita nak nak mendekati rakyat kita supaya rakyat faham apa yang Kerajaan Madani telah lakukanlah dalam masa 1 tahun ini, dan apakah impaknya kepada rakyat, dan untuk MITI juga kepada pelabur dan kepada industri dan sebagainya ya. Dan juga kita nak memberi contoh. Kadang-kadang rakyat ni bila dia baca dia mungkin tak berapa yakin dengan pencapaian yang kita capai. Di sini kalau peluang kita untuk memberi sedikit pencerahan dan contoh-contoh kejayaan dan sebagainya, dan juga bagi saya mungkin juga mendapat maklum balas untuk mencari ruang, mesti ada room for improvement ya. So there will be banyak sesi di mana kita juga nak mendengar apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh industri ya, oleh syarikat-syarikat tempatan kita dan juga pekerja-pekerja kita, dan idea-idea untuk tahun 2024. Okey, baik. Sekali lagi kalau YB Datuk Seri boleh wawarkan untuk penonton kita sama meriahkan Reruai MITI esok hingga hari ini di Stadium Nasional Bukit Jalil. Silakan. Ya, okey. Kalau ada masa, datanglah ke Stadium Bukit Jalil ya pada hari
Jumaat ni 8 hari bulan sampailah hari Ahad di Ruai Miti dan datanglah juga Ruai yang lain tu. Tapi yang pentingnya ialah datang juga jam 11 besok di pentas utama di mana saya bersama-sama dengan rakan-rakan saya dari Miti akan memberi sedikit pencerahan ataupun sedikit ceritalah mengenai Miti, terutamanya mengenai NIMP 2030. Okey. Jadi jangan lupa kepada para penonton, kami juga akan bersiaran secara langsung dari sana. Jadi datanglah untuk bersama kami, walaupun kita tidak ada cabutan bertuah lah. Tapi satu motor you dah dapat. So I kena pergi. Dalam Selamat Pagi Malaysia itu sendiri, siaran kita tidak ada cabutan bertuah. Terima kasih yang berhormat kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan kita ucapkan kepada anda yang sedang menonton, jemputan kami sekali lagi untuk datang pada 8 hingga 10 hari bulan nanti di pekarangan Stadium Bukit Jalil untuk bersama menghayati pencapaian sepanjang 100 hari bersama Kerajaan Madani. Ya, terus ikuti bersama dengan TV1 di Zona Berita Hatian. Ada banyak perkongsian yang kita akan bawakan, program menarik selepas Siaran Selamat Pagi Malaysia ini. Dengan itu saya Syahidah Arifin. Dan saya Terence Das. Salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak bertiwi, bangunkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak bertiwi, semarakkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan, nilai hormat keras diminda, daya cipta luar biasa. Kesejahteraan masa depan. Ayo